pumpam meracun. Oh, yang tu yang kita pun ambil luang. Try tengok kuat ada meracun lagi. Ya, Assalamualaikum Muhammad Fahri Rizwan Dek Wan. Ya, Dek Wan ada mana tu lah Dek Wan. Kampung lagi ke Dek Wan? Mana ada mewah Dek Wan. Rumah kita kata view macam tu saja. Kita kata kita duduk flat ada Dek Wan oi. Dek Wan ada mana tu kampung lagi ke Dek Wan? Allah, terima kasih di atas share. Tu macam mana apa cerita sana tu kawan berlambak lagi ke? Janganlah perhabis 23 kilo sekali jolok gelung 23 kilo bukannya sikit Kalau 3 ekor sekilo berapa dah tu? 60 ekor 70 ekor. Mana kata setiap gelung ada kawan tu tolak. Kira hampa orang pertama apa Dek Wan? Hampa orang pertama apa tolak jolok Allah, tak ada rezeki kita. Tak apa, next year pula Sebab apa? Tapi tahun ni memang banyak. Sebab tahun lepas tak boleh jolok sebab musim hujan. Jadi ayak dalam bendang tu dia penuh betul tak? Bila ayak dalam bendang tu penuh, memang kita kata tak boleh jolok lah. Jadi tahun ni dia main bawa ke tahun ni ikan tu jadi besar-besar. Alamak, kampung lagi selagi ikan tak ujung. Selagi ikan tak habis tak balik. Jangan macam tu, tinggallah sikit. Salam tadi pagi petang bibir botak mai. Rumah terlupa nak order jus harumai. Nanti call kembali. Oh ya, Assalamualaikum Abang Zaidi. Oh, mau boleh nanti. Bila nanti mau nanti tak ada masalah, boleh bagi tahu kat saya Abang Zaidi Dek Wan sudahlah, Dek Wan baliklah Dek Wan, tinggallah benih sama. Bagi ada benih sama tahun depan tu ada juga peluang nak jolok. Kita kata janganlah apa habis Dek Wan. Ya, Assalamualaikum Pak Lunan. Apa khabar Pak Lunan? Alamak Pak Long. Baru ni Pak Long saya buat live kat bot Pak Long. Saya nampak Pak Long, saya keluar Pak Long tak dengar. Betul, memang tak dengar sebab apa? Enjin bot kuat. Bunyi Pak Long Itu yang Pak Long tak dengar. Saya keluar Pak Long tu. Ni cuti lama lah Pak Long Alah, cuti raya Cina ni kira ke laut tak ada seminggu lah Pak Long Tu panggu kira macam mana tu ni? Bulan ni berlambak apa panggu. Depa pun berlambak tu, tengok yang lain-lain tu semua berlambak panggu tu ni. Bulan ni. Dengan sekali ampau apa semua. Ya, tak ramai jolok mesin. Alamak, memang tak ramai lah sebab PKP. Dulu kalau kita yang kata yang duk toloknya duk jolok ni Bangla. Lepas tu orang Hia, depa ni tak boleh mai. Jadi bila depa ni tak boleh mai, ikan memang banyak lah. Tak try lagi pula pergi try Parit Haji Amin pula. Kan? Sana pun padu-padu jugalah kawan dah. Allah, tak ada juga tahun ni tak ada juga. Bot siapa yang kena bodong gelama tu? Oh, ni Abang Zadi, bot botak. Yang tu lama dah bot tu. Bot tu kena bodong tu masa tahun lepas. Masa dia ikut geng dengan Soed. Geng dengan Soed waktu tu yang dia kena bot gelama yang kena bodong tu. Tahun lepas punya cerita tu sajalah kita buah balik, up balik kita kata. Tapi padulah ikan daun, ikan gelama daun. Okey. Okey, POE hari-hari mengai keli setengah timba dia dapat keli mahal, wan murah sebab PKP. Dia POE kalau tanya mesti tempat rahsia dia tak beritahu ya. Ikan dah habis baru dia beritahu tamu napot. POE Allah, ikan keli bendang memang sedap lah. Keli bendang ni kalau kita goreng pun sempoi. Buat paling dia dua saja, goreng dengan buat masak cabai. Masak cabai sempoi lah. Keli kampung siapa kata tak sedap padu kita kata. Okey, baik tuan-tuan, sebelum saya nak mulakan live tuan-tuan, suka saya beristighfar dulu sambil tuan-tuan tengok live kita kata pemandangan di bawah tuan-tuan pemandangan di bawah ni kita kata tuan-tuan. Bukan apa pun, kita ni duduk flat rumah orang yang hebat-hebat, yang sedap-sedap tu kita kata tuan-tuan yang tu yang kita kata cantik malam nampak cantik lah. Alamak. Tapi tadi dia pun duk cucur mercun, kita duk tunggu kuat-kuat ada mercun. Okey tuan baik, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu arinal batila batilan warzuqna tinaba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ni santai-santai saja tuan-tuan, bukan apa tuan-tuan, lah ni musim kemarau. Jadi musim kemarau kita duduk dalam rumah ni hangat. Rumah kita kata aircon tak ada, dia jadi macam tu lah kita kata tuan-tuan. Dia jadi hangat bila duduk tengok dia, satu angin pun tak ada. No, kalau tuan-tuan perasan lah ni dia musim kemarau kita kata no. Jadi kemarau ni kita ni lah ni dia duk main kira kena banyak kita minum air tuan-tuan no. Banyakkan minum air mineral, tetapi jangan minum air ketum. Ketum jangan kita kata. Kalau nak banyakkan minum air mineral. Ya adik Wan, ikan kena pergi betul. Dia kalau turun tu dah tahu dah yang mana jantan, yang mana betina. Sebab tu dia boleh roket habis kita kata. Allah kita kata tuan-tuan no. Okey tuan-tuan. Minta saat aja sabit tuan-tuan, minta tolong share. Sambil kita sembang santai-santai tuan-tuan. Bukan ada apa-apa tuan-tuan, sebab apa ambil angin kat luar. Kalau ada isu-isu apa kita nak cerita pun boleh kita kata. Lah ni kita kata isu ikawan tuan-tuan no. Allah, sekali lagi tuan-tuan yang mana baru masuk, saya lebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Zamir daripada penawar ketum Harumai untuk negeri kita kata Pulau Pinang. InsyaAllah walaupun jauh di mana pun, insyaAllah kita boleh buat penghantaran yang macam mana? Penghantaran menggunakan pos, penghantaran yang kita kata secara percuma tuan-tuan. Jadi tiada masalah tuan-tuan kalau tuan-tuan duduk yang mana kita kata lama tak dengar perkataan lam merah no. Lam merah kalau dulu kita ni kita ikat sepat sajalah kan. Lam merah kita tak ada nak kawan. Ya, assalamualaikum Tuan Alias. Ya, Tuan Alias pun ada tuan. Apa khabar tuan? Dengar tu ceritanya depa ni di kampung jolok gelung tuan, sehari dapatnya sampai 23 kilo tuan. Allah, habis peluang kita. Sebab PKP kita tak boleh balik kampung, depa pulun habis tu. Dek Wan dia pulun habis kawan 23 kilo. Alah, tak ada can kita kali ni. Tak apa, kot next kot boleh kita kata. Assalamualaikum Tuan Syukur KFL. Ya tuan, apa khabar tuan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam tuan. Tak tidur lagi ke hari ni? Bukan apa saja, santai-santai ambil angin luar. Tak boleh nak kita kata duduk dalam rumah, dia jadi panas. Nampak ni pun dia duduk main berpeluh kan. Dia hangat, dia tak ada angin langsung. Duduk luar ni pun tak ada angin. Dia kalau kata betul ada angin ni, dia berasa juga. Duduk sini pun berasa haba. Dia berasa haba. Tambah kita duduk yang tinggi pun berasa haba, yang duduk di bawah lagi cerita. Janganlah kita kata lagi panas no. Silat-silat tidak kita kata tak, memang confirm tak pakai baju dia apa? Sebab dia panas kita kata. Tapi dalam tempoh macam ni kita itulah kena memperbanyakkan minum air mineral. Ya, waalaikumsalam ya Tuan Alias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Apa khabar tuan? Tuan Sarjan. Tuan Sarjan, apa khabar tuan? Macam mana keadaan sekarang tuan? Lah ni Roblox duk jaga lagi kau kawasan mana tu tuan. Jadi di situlah yang kita kata apa-apa pun insya-Allah sama-samalah kita mengutamakan keselamatan dari segi perjarakan. InsyaAllah kita kata di mana kalau kita tengok hari ni pun Penang pun di antara yang tertinggi juga jumlah kita kata COVID ni. Jadi kita pun kalau nak keluar yang tiada bersebab tu jangan keluar lah. Kita pun ni pun duduk di luar rumah saja. Buka pintu dapur, buka pintu rumah, sini keluar depan rumah ya, depan koridor saja, santai-santai ambil angin tuan-tuan Nasib tak boleh rentas negeri. Hari Razwan nasib tak boleh rentas negeri. Kalau tak dah lama dah bawa balik kawan jual kat Penang. Itulah kita kata nasib baik. Nasib baik tak boleh rentas tahun ni. Tahun lepas boleh rentas tapi hujan. Tahun ni tak boleh rentas. Tapi kita kata nak macam mana PKP Jadi PKP memang kita tak boleh buat apa lah yang tu yang kita kata. Jadi view sebelakang pun nampak sempoi dia kalau kata view ni, kalau kita tengok dalam handphone ni cantik, kalau tengok sini biasa aja. Tadi tengok tuan-tuan mocung pumpang. Bila kita dah pasang dia, kita buat live tak ada dah mocung. Tadi ada mocung. Kau ada semalam boleh gagah jugalah kita kata tu Dek Wan, kalau ada kawan nak tahu pun tak boleh payah nak main seberang tu kawan kau buat macam mana tu, jual kau makan kau tu. Dengan banyak tu dia jadi turun harga lah kawan
dia jadi turun harga. Tapi kalau ikan keli padu, ikan keli padu kita kata. Okey, baik tuan-tuan, yang mana baru masuk, Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang sudi masuk live saya ni. Santai-santai saja kita sembang hari ni. Kita kata bukan apa tuan-tuan, panasnya di dalam, duduk di luar bagi ambil angin, tapi duduk luar pun panas juga, dia tak ada angin. Cara kita duduk tinggi pun angin tak ada, kita kata. Okey, jadi di situ yang kita kata, insya-Allah tuan-tuan, bagi sesiapa yang kita kata ingin berhenti daripada menagihnya ketum, dadah, koroi, ais dan juga ganja tuan-tuan, insya-Allah kita kata boleh. Jadi dengar cerita badminton boleh main dah dengar cerita kata badminton boleh, betul ke tuan alias badminton boleh main dah ke? Kalau boleh main, kita pun ingat nak bertepuk, tapi nak kena warm up dulu nak kena cari angin dulu. Dia tak boleh terpa terus. Kalau terpa terus pergi main dengan tak ada warm up stop sebulan ni, silap-silap boleh pitam, kita kata. Dia boleh pitam, mesti dia tangkap pitam, kita kata. Okey, yang mana baru masuk, Assalamualaikum. Terima kasih tuan-tuan yang sudi masuk live saya. Terlebih dahulu sekali lagi saya perkenalkan diri saya Zamir daripada penawar ketum Harumai, yang kita kata penawar untuk nak merawat di antaranya ketagihan ketum, dadah, koroi, ais, ganja. InsyaAllah kita kata tuan, daripada peringkat yang kita kata minum, yang kita kata berapa tahun pun, insyaAllah di atas kesungguhan yang kita kata boleh berhenti. Pastinya kita kata yang boleh berhenti. Okey, jadi di situ santai-santai kita nak bersembang. Kita kata tuan-tuan, suka yang gambar macam kurang jelas. Gambar macam kurang jelas. Belum tutup Sat, tengok internet. Sat, gambar jadi kurang jelas. Internet 4G terpacak dah. Gambar jadi kurang. Jangan bang, kalau jadi kurang jelas ni, jadi tak syok bercakap. Sebab apa tahu? Orang nanti masuk-masuk, orang tengok gambar tak simpan, nanti orang keluar. Dia jadi macam tu. Tu lah, kita ingat pun nanti nak kena pakai wifi jugalah ni. Internet kita ambil ni high maksimum nya. High maksimum yang kita ambil, Celcom bayar bulan RM188. Paling kita kata tinggi, bukan kita nak apa, kita nak, sebab kita nak ambil, pasal itulah kita nak ambil yang tinggi. Tujuan dia untuk kita nak bagi clear masa kita buat live tu. Celcom kita pakai. 188. Allah, 188 sebulan. Kalau macam ni lain sangkut-sangkut, dia jadi bukanlah 180 berapa, betul-betul lain RM18 apa jadi macam ni. Tuan-tuan kan? Kita tahulah kadang-kadang dia tengok coverage, tapi Penang ni kita kata memang cantik lah kan. Tapi tu dah lah, bila dia main jadi tak open nak clear ni, dia jadi saat kita tengok lagi satu handphone. Dia kalau gambar tak open nak cantik ni, malah dia jadi nak tak syok dah lah. Sebab apa tau, orang jadi rimah tengok. Jadi macam mana? Dia kalau gambar tak open nak cantik ni, malah dia jadi okey boleh gagah lah, boleh gagah boleh gagah. Okey. Tu internet pakai? Tak pakai. Okey, boleh gagah tuan-tuan. Okey, Assalamualaikum Tuan Azrul. Yang mana lagi saya tak nampak dah. Okey, tak apa, try tengok. Boleh tuan-tuan. Jadi bukan apa tuan-tuan hari ni. Okey, try tengok. Okey Jadi di situ yang kita kata tuan-tuan, insya-Allah yang kita kata untuk yang ingin kita kata yang berhenti daripada ni, nampak okey. Ni nampak okey, cantik. Cantik Mentara Guru. Mentara Guru kira buat macam tu je. Mentara Guru. Okey, cantik Mentara Guru. Okey, jadi di situ yang kita kata tuan-tuan, insya-Allah di mana kita kata bagi sesiapa yang kita ingin berhenti daripada menagihnya ketum tuan-tuan, sepastinya boleh. Sebab apa yang kita kata, di mana kita kata untuk jus kita ni tuan-tuan, apa yang kita nak, yang mana baru masuk mungkin terkejut, apa dia ni cerita apa ni? Kita cerita pasal produk untuk nak berhenti ketum, dadah, koroi dan juga ais, insya-Allah tuan-tuan. Jadi di situ yang kita kata untuk produk kita ni terdapatnya jus dan juga minyak tuan-tuan. Terdapatnya jus dan juga minyak. Yang ni yang kita kata jus tuan-tuan. Okey, fungsi jus ni saya nak cerita sikit tuan-tuan. Di mana kita kata fungsi jus ni adalah dia buat daripada 44 herba. 100% herba, di mana fungsi jus ni adalah untuk nak mengeluarkan getah-getah ketum yang terdapat di bawah pinggang kita, di usus kita. Itu yang kita kata fungsi. Jadi di situ yang kita kata, cantik, clear dek wan, clear cantik. Clear keras cantik lah mau dah clear lagi, minta tolong share lagi clear kita kata
Tak terlalu macam lagi clear kita kata. Okey. Jadi di situ yang kita kata apa ya matlamat kita tuan-tuan di mana kita tengoklah sekarang ni kalau kita tengok pengambilan ketum ni di mana-mana pun ada kita kata. Banyak yang kita kata yang minum di atas peringkat pada permulaan tu hanya kita kata untuk nak suka-suka. Itu yang pertama, hanya untuk nak suka-suka. Yang kedua pula yang kita kata peringkat yang mula boleh sangkut dengan ketum ni, peringkat yang kita kata untuk rawatan. Di mana ada yang bagi tahu dia kata kalau kata nak, dia bagi tahu di mana kita kata kalau kata nak, contohnya di antaranya ada yang kena penyakit kencing manis, darah tinggi. Jadi untuk nak mengurangkan kencing manis, darah tinggi ni, ada yang setengah-setengah tu sarankan kepada dia untuk dia kata cuba minum ketum. Tetapi tak sangka dia kata pada permulaannya bila minum ketum tu memang kita tak nafikan, sebab tu yang kita kata kita tak anti pada ketum, sebab ketum ni dia ada kebaikan. Kalau dadah seperti ais ganja macam ais ganja heroin tu memanglah menjadi satu kesalahan yang sangat-sangatlah kita, sebab dia memudaratkan. Tetapi untuk ketum ni dia ada kebaikan tetapi sedikit sangat apabila penggunaan cara yang betul. Tetapi kalau kata ada belum minah hello? Tetapi kita kata apabila penggunaan cara yang tidak betul, apabila penggunaan cara yang tidak betul, dia akan memudaratkan balik kepada kita. Jadi punca yang boleh menyebabkan memudaratkan balik kepada kita adalah disebabkan dari segi getah dia tu tuan-tuan. Jadi getah tu apabila berkumpul, yang itulah yang menyebabkan ketagihan. Itu yang pertama. Kedua, apabila pengambilan kita yang berterusan selama 2 hingga ke 3 tahun, di antaranya boleh menyebabkan darah kita tu mula menjadi pekat. Bila darah mula menjadi pekat, itulah yang kita bila kata kita minum tu zap dia hilang terus. Minum tu zap dia hilang terus. Yang itulah menunjukkan kita kata dia dah mula berlaku ketagihan. Jadi sebab apa yang dia hilang tu terus? Sebab bila kita darah yang pekat, bila kita minum ketum tu tuan-tuan, dan darah tu dia menjadi cair balik. Cair tu lah yang kita kata bahaya tu tuan-tuan. Saat kita tengok kot-kot sagi ada mocun tu tuan. Rasa-rasa ni sagi pukul 12 pula kot. Ada mocun sagi, kita talah pergi tengok mocun pula tuan-tuan. Okey, jadi di situ yang kita kata punca yang menyebabkan menjadi ketagihan tu adalah disebabkan kita kata darah tu dah mula menjadi pekat. Sebab tu yang kadang-kadang hairan. Jadi hairan pasal apa bila kita duduk sakit-sakit ni, sakit ketum ni kita kata kita kata wifi off, wifi pekat off, try off. Kita off terus semua, senang. Okey, jadi di situ yang kita kata punca yang menyebabkan berlakunya ketagihan tu bila kata dia menjadi hairan. Kenapa boleh menjadi hairan? Bila minum ketum tu dan hilang sakit terus. Jadi puncanya kenapa tuan-tuan? Puncanya sebab di mana kita kata pengambilan kita yang minum melebihi daripada 2 ataupun 3 tahun, darah kita dah mula menjadi pekat. Dan bila kita minum ketum tu, dia mencairkan semula darah kita. Jadi bila sampai tahap macam itulah di mana kita kata setiap masa kita nak kena minum, nak pergi mana nak kena ada. Itu punca yang kita kata, sebab di mana kita kata kita terpaksa nak mencairkan darah kita untuk nak menghilangkan kesakitan tu. Jadi bila kita nak menghilangkan kesakitan tu, yang kita kata hari-hari dah dia nak kena minum ketum. Setiap berapa jam dia dah nak kena mula dah minum ketum. Itu yang punca nak. Dan peringkat yang kita kata yang boleh menyebabkan semakin hari semakin bertambah kita kata minum dia tu, punca dia darah tu makin lama makin pekat, makin lama makin pekat. Jadi bila kata makin lama makin pekat, maka kita kata akan bertambah lagi air yang kita akan minum tu. Dia akan bertambah lagi. Jadi kita nak kena minum cair baru dia okey. Minum cair. Sebab tu bila kata setengah-setengah kita tengok peringkat orang yang minum, bila lagi lama lagi banyak dia kena minum, lagi lama lagi banyak dia nak kena minum, kita kata dia akan berlaku macam tu. Assalamualaikum ya Syekh Muhammad Faizal. Kita kata tu lah Syekh, kita duk kata tak boleh nak ejah, dia nak ejah dia tak mau duk kata. Kita kata sak dia sebut juga kita kata kat dia, dia kata kat kita kata kat dia kata kat kita. Dia duk pergi kat situ juga kata-kata tu. Beat orang kata tak boleh dah nak ubah. Okey. Syekh macam mana Syekh malam ni? Dah start main badminton ke?
Alamak, Mek tak start lagi ni. Bukan apa nak pergi sana, nak lintas kita kata daerah tak boleh. Dekat sini tak ada lagi kan, tak ada lagi orang kata ni. Tapi kalau ada boleh lah no. Macam mana Syed malam ni badminton berapa orang ramai tu? Ini tuan-tuan kita kata Syed Muhammad Faizan ni dia main badminton cukup bagus kita kata. Bagus dia main. Tu malam ni kalau kata tu hari pertama turun macam mana Syed? Boleh silap-silap, boleh besok no. Kita turun, mereka tak turun. Tu kan Syed, kita bukan tak mau turun Syed malam ni, kita nak pergi rentas daerah tu tak boleh. Jadi yang tu yang kita tak pergi belah sana tu. Tak apa, nanti kok nanti bila ada nanti belah-belah sini baru kita turun. Bukan apa, dia badan dia jadi apa tau, dia jadi sir lah. Dia jadi sir bila tak ni kan. Tu yang nak kena turun juga nanti. InsyaAllah ada masa, ada kena dengan gaya kok belah ni kita turun. Hari ni turun berapa orang tu Syed? Berapa orang tu turun Syed? Ramai ke hari ni? Ramai ke tu Syed? Nampak view nampak macam semboi duduk sopa macam mana-mana punya tempat no. Dia tapi depan rumah ya kita kata. Okey tuan-tuan Okey, jadi di situ yang untuk proses ni lah, apabila berlakunya sedemikian, itulah yang kita kata punca yang menyebab berlaku ketagihan. Jadi untuk proses ni tuan-tuan, apabila jus yang kita cerita tadi, di mana kita kata fungsi jus ni adalah untuk nak mengeluarkan getah-getah ketum yang terdapat di bawah pinggang kita, di usus kita. Itu yang kita kata fungsi untuk jus ni tuan-tuan. Di situ yang kita boleh tengok tuan-tuan, apabila kita meminum jus ni, selalu kita tetapkan sehari 3 kali. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Pagi di antara pukul 7 pukul 8, tengah hari di antara pukul 1 pukul 2, malam di antara pukul 7 pukul 8. Mesti kalau boleh kena minum ikut aturan. Sebab apa yang kita kata minum aturan? Di mana apabila meminum jus ni tuan-tuan, dia akan attack terus pergi ke usus kita, akan attack terus pergi ke buah pinggang kita. Dalam proses tu pula tuan-tuan, apa yang akan berlaku di dalam bila kita minum jus ni tuan-tuan, hari ni ada dalam 12 orang. 12 orang main puas ya Syed. Berapa kot tu Syed? Berapa kot buka malam ni? 2 kot ke 3 kot Syed? Ulumu 12 orang tu geram kalau dengar 12 orang tak kira main puas ya. Tapi mula-mula ni kalau ni nak 12 orang ni kalau kata nak main puas pembohong ya no. Dia pukul lagi kira nak keluar cari ayak no. Dia letih, memang letih mula sebulan dah kita kata. Okey, jadi di situ yang kita kata untuk tuan-tuan, di mana apabila jus ni bila kita minum dah tuan-tuan, dia akan direct attack terus ke usus kita, ke buah pinggang kita. Dia akan pergi mencari getah-getah dari segi pengambilan ketum, dari segi pengambilan kita ais heroin. Dia akan pergi untuk keluarkan racun-racun di dalam badan kita. Jadi dia akan pergi ke bawah pinggang kita tuan-tuan, dia akan pergi ke usus kita. Di situ dia mula menanggalkan getah tu. Jadi dia mula dah menanggalkan getah tu tuan-tuan, getah yang ketum tu. Dan kita kata selalunya hari ketiga lah, hari kedua tu dia keluar samak-samak, hari ketiga tu dia dah mula keluar. Jadi dia akan mula keluar tuan-tuan, di mana kita kata 2 kot 12 orang seorang. Yang tu kira puas min lah. Memang puas lah kalau 12 orang ni. Syai'an tu. Dah Syed jangan cerita Mek geram tak boleh turun Mek geram bukan apa kan. Bila badminton ni dia bukan apa, dia tak payah kalau ni kita tengok dalam handphone pun, kalau tengok orang main pun sini dia jadi tak duduk senang lah kan. Dia kira nak pergi dah kita kata. Memang dia main sebulan ni tak main lagi geram, tapi itu dalam kita main tak tahu mana. Walaupun kita ni pun bukan pandai sangat, tapi boleh lah kata. Tapi kalau Syed Muhammad Faizal ni tuan-tuan, dia cukup bagus main. Dia main badminton bagus kita kata. Okey, jadi berbalik pada yang kita kata jus tadi, apabila proses dia tu, dia akan menanggalkan getah. Jadi bila kata dia menanggalkan getah ketum tu, di mana kalau kita tengok hari kedua tu tuan-tuan, ataupun hari ketiga lah, dia dah mula keluar. Jadi dia akan keluar. Kita pertama, apa yang kita nampak semasa dia keluar tu, semasa kita buang air besar tu tuan, kita akan boleh nampak lendiran berwarna coklat, ataupun dia mai ke lendiran yang berwarna hitam. Dia keluar tu. Bila dia keluar tu kira cantik lah tuan-tuan. Yang tu yang kita nak tuan-tuan. Sebab tu yang kita kata dalam setengah tuan-tuan, ada yang customer saya, yang PM saya, yang telefon saya, yang dia bagi tahu, dia kata dia dah minum, dia kata dia dah berhenti seminggu.
Ulu baru saya teringat ada satu customer saya PM saya, dia kata dia nak ambil jus hari ni. Saya pun terlupa telefon dia. Yang tu lah saya nak beritahu kat dia. Di mana dia bagi tahu, dia kata dia dah minum 6 hari, 7 hari tak minum ketum dah. Tetapi bila 6 hari, 7 hari pun tak minum ketum, dia tetap akan rasa lagi kesakitan tu. Sedangkan kalau kita ikut pada konsep yang kita dalam rawatan ni, apabila tuan-tuan minum jus ni 2 atau 3 hari dah tuan tak minum jus, itu dia anggap tuan dah berjaya. Tetapi kalau kita minum yang berhenti sendiri, kalau dah tak minum pun 6 hingga ke 7 hari, dia akan tetap rasa sakit tu. Sebab apa dia akan tetap rasa akan kesakitan tu? Berpuncanya adalah getah tu tidak keluar. Jadi bila kata getah tu tak keluar tuan-tuan, itu yang menyebabkan akan rasa kesakitan tu. Sebab tu yang banyak yang PM saya, dia kata tuan, dia kata saya ni dah berhenti dah ketum tapi dia rasa sakit lagi. Memang saya kata dia akan berlaku kesakitan. Puncanya adalah disebabkan kita kata daripada getah tu yang masih tidak dapat keluar. Itu yang kita kata untuk jus ni, di mana kita kata fungsi jus ni, dia mengeluarkan getah-getah ketum tu. Bila dia mengeluarkan getah-getah ketum tu lah, di situlah dia akan mula rasa kurang dan berjaya. Yang tu yang matlamat kita tuan-tuan. Jadi dia kalau selalunya kita kata berpeluh tuan-tuan, bukan apa, dia tak ada angin langsung ni. Dia tak ada angin langsung sini. Yang tu yang kita kata nak kemarau ni. Kalau musim kemarau tuan-tuan, sekali lagi saya pesan kalau boleh banyakkanlah kita minum air mineral tuan-tuan. Okey, jadi di situ yang kita kata dalam proses ni tuan-tuan, dan apa yang paling penting lah, di mana kita kata okey, untuk yang jus getah tadi selalunya dia akan keluar melalui 4 cara. Cara pertama, dia akan keluar semasa proses kita buang air kecil. Bukan kita boleh nampak getah tu, kadang-kadang dia akan menjadi kencing kita yang berbau. Dan nikmat yang pertama, hari pertama tuan-tuan akan dapat rasa dah. Apa dia? Semasa proses tuan buang air kecil dia akan rasa puah. Di situ dah dia mula mencuci kita punya saluran kencing. Yalah, nanti kita minum, nanti kita mula dia akan sangkut di situ. Jadi di situ nikmat yang pertama tuan akan dapat rasa kepuasan semasa kencing. Itu yang kedua, semasa buang air kecil. Yang kedua yang kita kata proses buang air besar. Jadi buang air besar ni tuan-tuan selalunya kadang-kadang tuan-tuan, apa yang menyebabkan bila berlakunya ni, banyak dah orang yang disebabkan minum ketum ni, tempoh yang kita kata lepas pada 4 tahun tu, banyak yang kita kata akan dapat satu penyakit apa dia akan dapat satu penyakit buasir. Yang tu yang kita kata. Okey, Assalamualaikum ya Tuan Syam Rashid. Ya betul Tuan Zamir Osman, apa yang Tuan cakap tentang masalah ayak daun ketum, betul ya Tuan. Yang tu yang kita boleh contohkan ya, kalau tak minum ayak daun ketum rasa tak macam dia nak mati. Ya, okey, punca yang kita rasa nak mati tu pasal apa tahu? Pasal darah kita tak berjalan. Jadi bila kata darah kita tak berjalan, itu yang menyebabkan kita minum. Dia akan tangkap habis semua satu badan. Dia kata bila kita kerja pun tak boleh nak buat kerja. Dia jadi orang kata tak boleh, dia tak jadi dah, orang kata dia jadi serupa macam mana cacing kena bakar tu. Yang tu yang kita kata punca dia sebab darah tu tak berjalan. Okey. Tadi nak cerita apa tadi yang tadi buasir tadi tuan-tuan. Okey, jadi yang kita kata punca yang berlakunya buasir tuan-tuan, puncanya sebab apa tahu? Disebabkan selalunya orang yang minum ketum ni, daripada yang kita kata bila pengambilan ketum ni, kebanyakan orang yang minum ketum ni, dia akan berlaku satu kesusahan. Susah apa dia tahu? Dia akan berlaku susah untuk nak buang air besar. Jadi buang air besarnya kadang-kadang dia akan berlaku 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dia akan berlaku macam tu. Okey, puncanya kenapa tuan-tuan? Puncanya adalah disebabkan apabila kita meminum ketum tu tuan-tuan, air ketum tu apabila masuk dalam badan, dia panas tuan-tuan. Jadi apabila dia panas tu tuan-tuan, bila dia pergi ke najis kita bila kata panas badan kita tu, ia menyebabkan najis kita tu mula menjadi keras. Bila najis kita mula menjadi keras, dia akan jadi susah untuk nak dia keluar. Sebab itulah yang berlakunya kadang-kadang 2-3 hari baru kita nak buang air besar. Yang tu yang kita kena, sebab apa tadi akan berlaku bila betul-betul full tank baru dia nak tembak keluar. Kalau saja-saja nak pergi tembak keluar, dia dah. Sebab apa tahu, dia jadi payah nak keluar. Sebab tu yang setengah-setengah orang tu nanti dia duk teran. Bila dia duk teran di sini, duk teran, yang tu yang boleh berlakunya buasir. Sebab kita duk paksa teran. Bila duk pasal tekan itulah yang berlakunya buasir kata tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan. Jadi di situ yang kita kata dalam proses ni yang menyebabkan bahaya lah.
bahaya kepada kita, bahaya pada usus kita, bahaya kepada semasa proses kita buang air besar. Okey, itu yang boleh berlaku, yang bahaya kepada kita punya usus tu tuan-tuan. Apa puncanya? Kenapa tuan-tuan? Sebab di dalam usus kita ni tuan-tuan, dia nanti berlengkar-lengkar, kita kata. Kita panggil bahasa mudah pang, kita kata berlengkar-lengkar lah usus kita ni. Dia nanti membelik. Di dalam belik-belik tu tuan-tuan, apabila najis kita nanti, bila kata dia duduk lama di usus kita 2 hari 3 hari, baru kita nak buang air besar. Jadi yang paling bahaya tuan-tuan, apabila di bahagian corner, kita kata bahagian corner tu tuan-tuan, usus kita yang corner tu bahagian tu tuan, bahagian tu cukup bahaya kalau najis kita duduk di bahagian tu. Sebab apa di bahagian tu bahaya? Di situ yang kita kata, bila kata lama-lama, dia boleh menyebabkan satu, nanti ada kuman yang akan berkumpul di bahagian corner tu. Bahagian corner tu satu kuman. Jadi kuman ni tuan-tuan, bila kata dah lama, dah banyak tuan-tuan, apa yang boleh menyebabkan? Itulah yang boleh menyebabkan berlakunya kanser usus. Itulah yang boleh menyebabkan berlakunya kanser usus. Itu yang cukup bahaya. Kebanyakan kita kata, kalau orang-orang yang minum, kita kata minum ketum ni, dia akan berlaku susah nak buang air besar. Memang kita kata. Sebab puncanya pasal tu, sebab dia punya apa? Dia punya yang kita minum ketum tu, yang ketum yang panas tadi, bila kita najis kita tu, dia akan jadi keras. Jadi di situ yang kita kata, insya-Allah dalam proses ini pun dia akan, di mana kita apabila minum jus ni tuan-tuan, insya-Allah dalam jus ni pun yang kita kata dia akan melancarkan untuk proses buang air besar. Bagi siapa yang dah cuba tu, kita kata mungkin dia dapat cerita lah yang kita, apa yang kita bagi tahu ni. Itu yang kita kata manfaat dia tu. Yang tu yang cukup bahaya lah tuan-tuan, kalau dalam proses kita buang air besar yang jarang-jarang sekali, cukup bahaya. Itu dari segi yang kita kata, dari segi buang air besar tuan-tuan. Yang kedua pula kita kata, dia mai lah, dia daripada usus, daripada buah pinggang kita yang terkumpulnya getah ketum tu, yang terkumpulnya yang kita kata apa, yang terkumpulnya dari segi yang kita kata getah, dan juga dari segi apa, pengambilan kita yang minum, selalu yang kita bagi tahu apa dia, 3R tuan-tuan. Apa dia? Dan akan jadi ketum, Coca-Cola dan ubat batuk. Dia akan jadi 3R, kita kata tuan-tuan. Okey, jadi di situ yang 3R ni solo lagi lah, benda tu akan berkumpul di buah pinggang sangat-sangatlah banyak tuan-tuan. Jadi dalam proses tu apa dia tuan-tuan, dalam proses untuk nak buat penyucian ni lah, sangat-sangat kadang-kadang bila kata tempoh yang kita minum tu, dia akan mengambil sedikit masa tuan-tuan. Sebab tu ada yang setengah-setengah yang kita kata dalam peringkat yang kita minum lah tuan-tuan, yang kita minum 2 tahun 3 tahun tuan-tuan, sebenarnya dalam proses tu mudah untuk nak berhenti. Tuan-tuan cubalah ambil, kita kata inisiatif, cuba untuk berhenti, kita kata tuan-tuan. Sebab apa? Bila lama kelamaan dia akan efek kepada kita tuan-tuan. Dia akan efek dalam badan kita, dia akan efek kepada kita punya bermacam-macam lah, kita kata. No? Saat kita nak kena buka juga tuan-tuan, kod-kod saya tengok tadi, kod-kod tak ada komen. Buka apa tuan-tuan? Takut nanti kalau kata orang komen saya tak baca, dia jadi tak sempohnya. Saat tuan-tuan, okey, yang mana baru masuk tuan-tuan, Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang sudi masuk live saya. Sekali lagi tuan-tuan, saya memperkenalkan diri saya Damir daripada Penawar Ketum Haromai untuk negeri Pulau Pinang tuan-tuan. Tak ada. Ya, Assalamualaikum Tuan Ahmad Alba. Ya Tuan, terima kasih kehadiran dengan share. Terima kasih Tuan. Kedua hari 3 hari dah masuk live saya ni Tuan. Terima kasih di atas support Tuan. InsyaAllah Tuan, apa di mana kita kata yang itulah, apa pun yang kita kata tujuan kita ni lah, tujuan kita ni yang kita kata kerapnya live yang kita buat ni bukan apa tuan-tuan, kita nak bantu bagi sesiapa yang mau untuk pulih, kita kata daripada ketum, insya-Allah di atas kesungguhan kita kata tuan-tuan pastinya boleh. Sebab tu yang kita kena pick up balik yang tadi saya cerita tadi, yang kesan dia tu, dia bermacam-macam akan jadi masalah kepada kita. Pada permulaan dia ni memang simple kan. Pada permulaan yang kita kata untuk nak merawat, di antaranya untuk nak merawat yang kita kata ketum ni, untuk nak merawat kencing manis, darah tinggi, memang akan berlaku betul.
Tetapi cara yang menjadi kesilapan kita tu cara pengambilan kita tu tuan-tuan. Sebab yang kita kata tak nafikan kalau kita tengok orang tua dulu pun mengamalkan meminum ketum. Tetapi cara pengambilan mereka tu tuan-tuan, di mana kita kata tuan-tuan, kalau kata orang dulu dia nanti tak minum hari-hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan cara minum mereka tu pula kita kata bukannya rebus nanti 1 kilo 2 kilo dah. Dan ambil hanya helaian saja. Dan helaian tu kita kata masuk tuan-tuan, helaian yang mereka ambil tu tuan-tuan, helaian yang mereka ambil tu selalunya dalam kiraan ganjil lah 3 helai, 5 helai, 7 helai. Dan daun yang mereka buat rebusan tu tuan-tuan, daun yang dia rebusan tu tuan-tuan, di mana dia ambil daun tu hanya kita kata daun saja. Akar yang kita kata dia punya apa? Dia punya batang-batang tu semua buang. Hanya daun saja. Ya, sebab tu yang kita kata daun tu lah dia akar dia orat tu lah yang terdapatnya getah tu tuan-tuan. Sebab apa kalau kita perasan tuan-tuan, kalau kita minum nanti, kalau kita minum contoh kalau kata koroi lagi senang nampak. Kalau kita koroi nanti kita minum setengah, contoh 1 gelas, kita minum setengah gelas lagi kita letak tepi, kita duduk menyembang sambil kita pam rokok, relax. Kita tengok balik air tu, tengok nanti dia akan turun, betul tak? Dia akan turun satu keledak tu. Keledak itulah yang bahaya tuan-tuan. Keledak itulah yang akan berkumpul di bawah pinggang kita apabila kita minum tuan-tuan. Nampak perasaan dia nanti keledak, nanti kita keledak pula dah. Nanti kita kacau balik, yang ni lah padu, mana boleh buang. Nanti kita kacau balik, zas bagi kan. Memang sedap di mulut kita kata tuan, lama-lama bahaya di perut kita tuan-tuan. Jadi di situ yang kita kata tuan-tuan, apa yang akan boleh menjebak, di mana kita kata getah yang bila kita berkumpulnya di bawah pinggang kita, di usus kita, ada dah yang kita kata, ada customer saya tuan-tuan, di mana kita kata berlakunya pecah pada usus dia tuan-tuan. Sebab apa yang berlakunya pecah pada, okey tuan-tuan tunggu Ustaz, sekejap lagi saya tunjuk dia punya gambar. Sebab apa saya tunjuk dia punya gambar? Dia mengizinkan. Dia mengizinkan gambar dia tunjuk supaya kita kata menjadi tauladan kepada orang. Sebab tu dia send gambar tu, dia kata tuan, dia daripada tim kami yang dia kata okey tuan tunjuklah gambar ni supaya orang lain tak jadi macam saya. Okey, saya nak cerita balik kepada tuan-tuan. Okey, tak apa, tuan-tuan dah masuk dah ramai macam ni, saya tunjuk dulu kesan dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Loh, kita macam tak percaya. Yang tu yang kita kata dahsyat tak dahsyat, kita kata ketum tuan-tuan. Saya tunjuk tuan-tuan, kalau tuan-tuan kalau tengok dia punya kesan dia tu tuan-tuan, pecah perut. Yang tu dia kata, jangan main-main. Tuan-tuan tunggu saat saya tunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan tunggu saat. Sebab kita tunjuk ni pun sebab dia mengizinkan. Yang tu yang kita tunjuk. Kalau dia tak mengizinkan, kita tak tunjuk lah. Okey, tuan-tuan tengok. Okey, tuan-tuan tengok. Okey, saya tunjuk tuan-tuan. Okey, ini gambar saya keluar ICU. Gambar saya keluar ICU 10 tahun hari 10 hari koma. Hari ni saya nekat untuk berhenti semua ni. Semua ni terima kasih Kak sebab tawarkan perubatan ni. Okey, waalaikumsalam adik, bersyukur sangat pada. Okey, akak postlah dekat kawan-kawan yang ingin berhenti ketum. Okey, saya izinkan agak post gambar saya ni, jangan jadi macam saya ni, teruk sangat-sangat dah, hampir mati. Okey, jadi di situ yang kita kata, okey salam Kak, okey alhamdulillah hari keempat, okey badan saya cuma semakin pulih, yang cuma rasa penat, lepas tu rasa sikit-sikit lenguh. Okey, habis 2 set ni insya-Allah saya akan ambil satu lagi last, lepas tu saya boleh hidup macam orang lain. 13 tahun saya berkhidmat dengan Cik Tum, 4 tahun lepas usus saya pecah akibat ketum. Ini gambar saya. Okey, perut saya kena operate, usus pecah 4 tahun lepas. Demi Allah saya cakap ini perut saya. Tuan-tuan tengok. Yang kita kata okey ya Kak, okey macam-macam campur dalam ketum, lah pecah usus. Masa tu saya fikir saya mati dah Kak, sebab saya separuh sedar. Sampai hospital, doktor berlari-lari masukkan wayar dalam hidung, dalam mulut, masuk wayar dalam urut, ke jantung dan ikut kemaluan. Penuh wayar, kalau ingat balik sedih sangat. Okey, thank you apa semua. Okey, jadi di situ yang kita kata insya-Allah Kak, harap-harap semua beransur pulih. Terima kasih Kak. Okey, nampak tuan-tuan, bukan saya kata mereka cerita tuan-tuan. Yang kita kata customer kita
yang kita kata punca daripada 13 tahun minum ketum tuan-tuan, menyebabkan usus dia jadi pecah tuan-tuan. Tu yang kita kata dia bersyukurlah. Kerana bersyukur, kenapa kena bersyukur? Kerana Allah panjangkan umurnya. Jadi di situ yang kita kata tuan-tuan, boleh berlaku kepada kita juga sekiranya kita masih lagi meneruskan mengamalkan minum. Saya cerita sikit tuan-tuan, macam mana boleh berlakunya pecah usus. Okey, daripada pengambilan ketum ni tuan-tuan, apabila kita minum ketum tuan-tuan, getah dia tu dia mula berkumpul di usus-usus kita. Dia akan melekat-lekat di usus kita. Okey, tuan-tuan tengok tak, kalau tuan-tuan kita bubuh dalam peti air ayak tempat sayur tu. Okey, kita tengok air, bukan kata air yang tumpah sikit-sikit saja yang tumpah. Kita tengok dalam masa 2 minggu yang bekas sikit-sikit tempat sayur. Tuan-tuan tengok dalam bekas sayur tu dia main color apa? Tu dia main color berkarat. Dia main color berkarat, dia main color main ke hitam-hitam anu. Tu yang tempat sayur yang kita bubuh air ketum cuma tumpah sedikit-sedikit saja. Tu pun kesan dia kita tengok. Bukan lama 2 minggu saja. Nanti orang perempuan naik bebai kata dia kata peti air apa ni, dia kata sampai nak kena cuci selalu. Kan? Hitam dia yang tumpah baru sedikit-sedikit dalam tempoh 2 minggu ataupun sebulan. Yang ni kalau kita minum bertahun-tahun tuan-tuan, yang tak ada sikit-sikit, kita nanti sebungkus, kalau kita minum 3 bungkus masuk dalam perut. Kalau kita minum 4 bungkus masuk dalam perut tuan-tuan. Jadi macam mana keadaan getah tu tuan-tuan? Di mana kalau kita tengok getah tu tuan-tuan, itulah yang menyebabkan boleh berlakunya pecah usus, di mana getah-getah tu tuan-tuan dia akan berkumpul di usus kita. Main dengan tahun lama punya lama tuan-tuan, dia kumpul lama kelamaan kita kata getah tu tuan-tuan, lama kelamaan dia mai tersumbat pada kita punya usus. Apabila tersumbat kita punya usus tuan-tuan, dengan pemakanan kita pula, nanti kita makan benda-benda yang berminyak, nanti kita makan tu makan ni kan. Jadi kita tengok cheese tu lah, cheese ni yang tu minyak cukup padu kita kata tuan-tuan. Jadi dengan minyak tu tuan-tuan, dengan ketum lagi getah ketum dia berkumpul, dia menyebabkan usus kita tu lama kelamaan tersumbat. Jadi dia pi tuan-tuan, tapi dia pi lambat-lambat. Dia serupa macam pi zap. Yang terlepas tu zap dia masuk, lepas tu zap dia pi. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Bila berlakunya macam tu lama kelamaan tuan-tuan, usus kita semakin lama semakin mengembang. Dia akan jadi kembang tersebab semakin lama semakin mencok, dan bila sampai satu tahap tuan-tuan, dia akan pecah usus. Bila mana kata pecahnya usus, yang itulah berlakunya tuan-tuan. Kita kata tuan-tuan, bukannya saya nak mereka cerita tuan-tuan, tuan-tuan sendiri boleh tengok dah. Saat tuan-tuan saya nak kena buka satu handphone. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa yang boleh berlakunya macam tu tuan-tuan? Sebab yang itulah saya cerita tadi. Apabila kita kata sangkutnya kita punya usus tu tuan-tuan, sangkutnya getah tu, itulah yang menyebabkan usus kita boleh jadi pecah. Itu dari segi getah. Yang koroi pula tuan-tuan, dia akan sangkutnya air karbonat manis dia tu, dia akan sangkut pula dengan manis ubat batuk tu. Bila sentiasa duk sangkut-sangkut tuan-tuan, kan, benda tu lah kita kata tuan-tuan, tak payah tak lama, kita tengok sebulan lah, kita bagi kata sebulan, kita tengok sebulan yang tempat yang kita simpan air ketum dalam peti air tu tuan-tuan, kita tengok dalam peti air dalam tempat kita simpan air ketum, tuan-tuan tengok macam mana bawah dia. Orang perempuan nanti setiap bulan nanti dia mesti bebai. Dia bebai pasal apa tau? Nanti dia bebai pasal kita kata pasal duk nak kena cuci. Dia nak kena cuci. Dia nanti mesti bebai kita kata. Yang tu kita kata punca dia tuan-tuan. Okey. Ni kalau boleh itulah saya nak saya kena buka satu tuan-tuan. Sebab apa saya tak naik komen sini? Saya kalau tak naik komen sini mesti ada masalah. Sebab tu yang kita kena buka dua handphone. Kalau buka dua handphone baru kita boleh nampak komen, baru kita boleh baca komen tuan-tuan. Kadang-kadang dia berlaku macam tu tuan-tuan. Sebab apa saya tak naik komen sini? Saya kalau tak naik komen. Okey, memang tak ada komen lah. Memang tak ada komen lah macam tu no. Okey, jadi di situ yang kita kata tuan-tuan, insya-Allah kepada siapa yang kita kata ingin berhenti, yang kita kata dah bosan dengan keadaan macam ni, nak kena pergi mana pun susah, insya-Allah tuan-tuan boleh PM saya di talian 0174201149 ataupun 0125486303. Tuan-tuan boleh tengok kena yang mana baru masuk, tuan-tuan yang kata dia ni betul ke dia ni cakap, tuan-tuan boleh like page saya. Tuan-tuan boleh like page saya, tuan-tuan boleh tengok live saya buat sebelum ni. Saya dah buat live lebih daripada 100 kali dah tuan-tuan.
tuan-tuan boleh tengok pada komen-komen situ. InsyaAllah kita kata. Jadi di situ yang kita kata, di mana kita kata, itulah yang kita kata fungsi jus ni tuan-tuan. Fungsi jus ni apa dia tuan-tuan? Untuk nak menyingkirkan getah tu yang tadi, yang tersumbat tadi. Apabila kita minum dia tuan-tuan, dia akan menanggalkan getah tu. Dia akan menanggalkan getah tu. Tuan-tuan boleh tengok hari ketiga kita nampak dah nanti getah tu dia keluar tuan-tuan, mai ke hitam-hitaman tu. Oh, dia mai hitam. Kadang-kadang tu dia mai hijau. Yang minum kosong ni nampak dia mai hijau. Oh, dia kata tu dia tuan. Dia kata saya buang air berak, saya buang air besar tadi tuan. Ulu ngeri saya tengok. Dia kata duduk dalam perut dia selama ni macam tu rupanya, dia kata. Tu yang kita nak clear tuan-tuan. Okey. Jadi di situ yang kita kata, untuk situ dah dalam proses tu kita ada juga minyak yang dibuat daripada herba. Okey, fungsi minyak ni saya nak cerita tuan-tuan, di mana fungsi minyak ni dia akan memberi ketahanan kesakitan. Jadi memberi ketahanan kesakitan macam mana tuan-tuan? Dalam proses tu dia akan berlaku sakit. Jadi bila kita minum minyak ni dia ada dua fungsi. Fungsi pertama kita minum, fungsi kedua kita boleh sapu di tempat-tempat yang sakit. Bila kita main sakit, kita ambil minyak ni, kita sapu, kita tuang, tak payah banyak, 3-4 titik sudah tuan-tuan. Sapu tuang 3-4 titik, tapi sapu dia tu lama. Bagi sapu. Tujuannya apabila dia masuk di tempat-tempat yang sakit tu, di situ dia akan buka saraf bagi darah jalan. Punca yang sakit tu sebab darah tak jalan tuan-tuan. Dia bila kata darah tak jalan, bila kita sapu minyak ni, insya-Allah dia akan mengurangkan sakit. Okey, dalam proses tu, sebab tu yang kita kata dalam proses ni, apabila tuan-tuan di mana kita kata tuan-tuan yang minum 2 tahun, 3 tahun pengambilan kita yang baru sebungkus, tapi tak boleh nak berhenti, dia nak kena minum juga. Nanti tengah pagi dia kena bus sikit, lagi tengah hari bus sikit, malam dia nak bus sikit. Dia nak berhenti, dia tak boleh. Memang tak boleh kita kata. Dia bila kita dah minum 2 tahun ni tuan-tuan, memang dia tahap kita kata dia jadi ketagih. Dia jadi ketagih. Okey, dalam proses tu apa yang kita nak buat tuan-tuan? Di mana kita kata untuk proses ni selalunya yang 2 tahun 3 tahun selalunya untuk set ni tuan-tuan, di mana kita akan minum sehari 3 kali, di mana kita akan minum untuk 7 hari. Untuk satu net untuk 7 hari, selalunya kalau 7 hari ni dia akan selesai tuan-tuan. Dia akan selesai. Dia akan selesai insya-Allah kita kata. Okey, tetapi tuan-tuan, apabila kita minum melebihi daripada 2 ataupun 3 tahun lah kita kata tuan-tuan, kemungkinan kita memerlukan 2 set. Okey, sebab saya cerita sikit pasal apa kita memerlukan 2 set. Puncanya adalah disebabkan getah tu dah mula banyak. Jadi bila kata getah tu dah mula banyak tuan-tuan, untuk nak proses keluarkan dia tu mengambil masa. Jadi dalam masa tempoh 7 hari, getah tu tak akan dapat keluar habis lagi tuan-tuan. Yalah, kita minum bertahun tuan-tuan. Bukan kata betul tuan-tuan, tengok tadi saya kata tadi, seminggu saja tuan-tuan kita boleh tengok dalam peti macam mana ayak yang balance tumpah saja dia warna apa. Yang ni kalau kata 3 tahun 5 tahun tuan-tuan, getah tu dalam badan kita cukup banyak. Jadi tempoh untuk nak keluar tu dia memerlukan lebih set. Sebab apa? Sebab getah tu dah mula banyak. Okey tuan Ahmad Abad, saya salah seorang pengguna jus. Ya alhamdulillah tuan. Okey, terima kasih di atas komen tuan. Okey tuan, saya baca Okey, saya salah seorang pengguna jus, bukan penjual. Okey, saya dah berjaya ubat ni kurangkan badan kita sakit sewaktu proses berhenti. Kalau tuan-tuan semua nak kongsi pengalaman tuan-tuan, boleh PM saya. Alhamdulillah, kita kata dengan izin Allah boleh mengikuti. Tetapi tuan-tuan harus ikut peraturan si penjual. Yang itulah kita kata tuan-tuan. Alhamdulillah kita kata tuan, yang kita kata customer saya tuan-tuan tidak sama sekali menipu tuan-tuan. Untuk skot nanti saya kata nanti alahan setting lah dengan kawan-kawan, nanti masa hang buat live nanti serulah kawan-kawan recommend tulis bagi kita kata testimoni berjaya. Tidak sama sekali tuan-tuan, saya tidak sama sekali buat macam tu. Kalau kata saya buat macam tu tuan-tuan, Allah tuan-tuan, esok kalau saya mati tuan-tuan dengan penipuan yang saya ni buat tuan-tuan, tak berbaloi esok mati saya nak tanggung. Betul tak tuan-tuan? Kalau saya buat apa? Untuk satu set kita kata tuan-tuan, jus dan juga minyak hanya 130. Tetapi kalau saya tipu, kata suruh orang take message, buat testimoni, bagi apa semua, RM130 tuan-tuan. Kalau kata saya nak, bukan kenyang tahu mana sangat tuan-tuan. Dengan besok mati saya nak kena tanggung tuan-tuan 130 tuan-tuan. Tak berbaloi kita kata tuan-tuan, tak berbaloi dengan 130 kita kata. Itu yang kita kata, insya-Allah bagi yang kita kata yang berkomen-komen ini adalah orang-orang yang kita kata yang membeli dengan sekaya, yang dah berjaya tuan-tuan.
Yang dah berjaya. Okey, tuan kalau dah cerita macam tu, saya ceritalah, saya kongsilah, no. Saya kongsilah pengalaman tuan, boleh kot tuan, no. Okey, yang kita kata Tuan Ahmad Albab ni, di mana minumnya saya dah lupa dah, tetapi belasan tahun. Saya dah lupa dah dia minum berapa, tapi saya yang tahu dia minum dah berbelasan tahun. Okey, betul. Tidak sama sekali saya bukan kawan atau share business ni. Saya hanya membantu tuan-tuan yang berhajat. Ya, kita kata. Sebab kejayaan Tuan Ahmad dah dapat, dia kata. Dengan kejayaan tu dia jadi orang kata seronok betul tak tuan? Di mana kita kata Tuan Ahmad Albab ni minum dah berbelasan tahun tuan-tuan. Di mana pengambilannya tuan, betul tak tuan minum dulu, saya lupa dah, sehari tuan minum 3 ataupun 4 botol kata tuan, no? Satu botol besar tu, botol mineral besar tu 3-4 botol ke 2 ataupun 3 botol sehari, betul tak tuan? Baik tuan, saya kongsi sebagai pengalaman orang lain. Terima kasih tuan. Okey, kita cerita atas pengalaman tuan. Okey, di mana kita kata tuan-tuan, Tuan Ahmad Albab ni dia minum sehari 2 ataupun 3 ataupun 4 botol yang besar tu. Ketum kosong. Bukan koroi, no? Kosong saja. Kalau kata korek, kalau minum sehari 3 botol, dia akan jadi 5 botol pula. Kosong saja dia minum sehari 3 botol tuan-tuan. Okey, 2 ataupun 3 botol saya lupa dah. Di mana kosong. Jadi di situ yang kita kata tuan-tuan, pengambilan di situ, Allah, bukan kita nak cerita lah. Kalau kata ikut adat yang kita kata Tuan Ahmad Albab ni, dia bagi tahu, dia kata 3 atau 4 botol sehari selama berbelasan tahun. Betul tak saya beritahu tuan-tuan? Yang besar tu bukan botol kecil. Jadi tuan, permulaan masa saya ingat lagi masa tuan PM saya, tuan pun berkata betul ke boleh kan. Tuan pun dapat, kita kata nombor telefon saya ni pun di atas kata orang bagi, betul tak tuan kan? Saya ingat lagi. Kita kata history tuan lah. Di mana tuan cuba tuan kata tuan dulu dah minum bermacam-macam produk dah. Bukan kita nak memperburukkan produk-produk lain, tidak sama sekali tuan-tuan, kita kata. Tetapi kita kata bukan kalau kata berlaku tu, kalau macam tu saya minta maaf lah. Saya tidak memperburukkan produk lain. Kita kata tidak, bukan niat saya nak macam tu. Tapi dia kata tuan Ahmad bagi tahu, dia kata di atas dah bermacam-macam yang dia cuba. Dia kata kalau yang ni, dia kata boleh try. Sampai besok yang dia minum ni tak ada lagi habis, produk tu dia lempak buang dah. Tak berkesan lah. Tapi kalau boleh Tuan Ahmad kalau boleh jangan beritahu lah nama produk-produk apa yang tuan guna sebelum ni. Kita tak mahu lah macam tu, no. Sekali dia jadi tak syok lah, kita kata jangan macam tu. Cuma tuan bagi tahu dulu, tuan dah cuba bermacam-macam produk dan hasil dia tak ada lagi habis lagi, produk tu lempak buang lah. Sebab apa? Tak ada nampak kesan. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, yang saya ingat tuan minum hari tu baru setengah botol. Jadi tuan buat bancuhan baru minum setengah botol, betul tak tuan? Tuan betul tak? Tuan minum setengah botol, lepas tu setengah botol lagi tak dan lagi tuan nak minum, tuan baru letak di luar. Lepas tu tuan dapat emergency call mengatakan ayah tuan kembali ke rahmatullah. Betul tak tuan? Saya ingat cerita tu. Okey tuan, sempena dah kita kata arwah ayah tuan kembali ke rahmatullah, saya sebut. Jadi okey tuan-tuan, kita berhenti sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk arwah ayah Tuan Ahmad Albab ni, no. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi di situ apabila tuan minum baru separuh, tuan dapat tahu kabar kata ayah tuan telah kembali ke rahmatullah. Jadi tuan terus tak dan terus bawa jus terus balik kampung, betul tak tuan? Apabila tuan balik kampung, jus yang tinggal di rumah tu tuan balik kampung, urusan untuk semua tu, dan tuan pun ambil cuti selama 2 minggu. Tetapi situ pun tuan dah nampak dah pengurangan tuan, no. Al-Fatihah kita kata tadi. Okey, minta tolong sama-sama kita hadiahkanlah Al-Fatihah untuk arwah ayah Tuan Ahmad Albab. Yang kita kata semasa dalam proses tu lah saya ingat lagi. Okey, dalam proses tu bila kata tuan tinggal lagi separuh lagi, tuan dapat berita yang kita kata berita yang menjadikan, di mana arwah ayah tuan telah kembali ke rahmatullah. Waktu tu tuan terus balik kampung, tidak tuan. Tetapi dalam separuh saja tuan dah minum. Di situ yang kita kata tuan minum sehari 3 botol, tuan dah dapat pengurangan 2 botol, betul tuan sehari. Waktu tu tuan dah tak minum dah ketum. Jus baru minum separuh. Saya ingat lagi cerita tuan baru minum separuh, tapi dah dapat pengurangan 2 botol. Kan? Sedangkan jus tak minum dah.
Baru minum separuh, tapi lepas tu tak minum dah, terus balik kampung. Lepas waktu tu dah dapat dah pengurangan 2 botol. Tu baru separuh lagi ada. Lepas pada cerita tu tuan dah pengurangan, situ pun dah nampak dah kesan dia tu. Kan? Sebab apa ketum ni tuan-tuan, kalau yang mana minum tahulah, dia tak boleh pembohong. Kalau kata kita minum sehari 3 bungkus, dia mesti kena mau 3 bungkus. Lebih mau kurang dia tak boleh. Betul tak tuan-tuan? Lebih mau kurang tak boleh. Dia mesti ketum, dia akan jadi macam tu. Lebih steady, kurang dia marah. Dia akan jadi macam tu. Okey, dalam berbalik kepada kita tuan, di mana kata tuan minum yang kita kata lagi separuh tinggal, sampai tu tuan balik kampung, duduk kita kata di kampung selama hampir 2 minggu untuk uruskan apa semua selesai apa semua, tuan balik lepas pada tuan balik tu, tuan nak tengok balik jus, tengok jus tu dah masam. Betul tak tuan? Dah naik berkulat, kita kata no? Okey. Assalamualaikum Tuan Khairil Syafiq. Ya, location macam kenal ni, flat macam kenal. Ya, depan rumah kita. Duduk luar dalam panas. Dia bila musim kemarau. Jadi kita duduk luar ambil angin. Cadang-cadang dia tadi masa kita belum lagi buat lah. Pumpang. Duk ada lagi repeat. Duk ingat ada repeat lagi mercun. Kan? Mai keluar tak ada mercun. Tak ada repeat dah semalam ya. Sebab apa lah ni orang jadi susah kot. Okey, jadi berbalik kepada tuan yang kita kata tuan cerita tadi tu, tuan dah balik ke tempat semula, tempat tuan yang tinggal tu, tuan balik tengok jus tu dah masam. Sebab 2 minggu dah duduk luar. Memang tuan-tuan, untuk jus ni dia boleh hanya bertahan apabila kita dah bancuh. Bila dia duduk di luar, dia boleh tahan 2 ataupun 3 hari saja. Sebab tu yang kita sarankan apabila pengambilan jus ni tuan-tuan, mesti kena simpan di dalam peti ais, sebab kita nak tahan dia punya kualiti dia tu. Bila kata dia duduk luar, dia akan boleh menyebabkan berlakunya masam, sebab dia akan berlakunya berkulat, kita kata, sebab dia herba juga. Okey, bila tuan balik tu tengok jus tu dah, kita kata dah berkulat masam, tuan order lagi satu. Betul tak tuan? Okey, jadi yang kita kata, okey, Assalamualaikum Tuan Khairil. Okey, mocong kemarin je dia buat ramai. Mocong kemarin buat ramai, hari ni tak ramai dah. Tapi nasib alhamdulillah view ramai. Kan? Okey, jadi di situ bila kata tuan tengok jus dah masam, tuan dah nampak dah ada kesan pengurangan, tuan buat lagi penambahan. Betul tak tuan? Selepas tuan buat penambahan tu, tuan teruskan minum. Lepas tu tuan buat penambahan lagi. Tuan buat penambahan, saya rasa semua sekali kita kata daripada tuan minum campur dengan tu semua 3 set. Betul tak tuan? 3 set, alhamdulillah kita kata yang minum 3 tahun, yang minum selama belasan tahun, 3 set yang kita kata untuk jus kita ni, alhamdulillah selesai. Kalaulah tuan-tuan tidak mempercayai apa yang saya bercakap, tuan-tuan boleh PM. InsyaAllah kita kata tuan-tuan, saya tidak sama sekali menipu tuan-tuan, kerana apabila saya menipu tuan-tuan, tidak berbaloi apa yang saya dapat. Okey, tidak berbaloi apa yang saya dapat. Cerita dah macam ni tuan-tuan. Ada satu cerita lah, kita cerita yang kata tak berbaloi tu, kan? Tak berbaloi dengan apa yang kita buat. Betul tak? Kalau kita menipu ni, kalau dapat ribu-ribu ke juta, berbaloi dah, perut kita kenyang. Betul tak? Kita kenyang, perut puas hati. Ya tuan, 3 set. Perut kita kenyang, kita kata puas hati kalau kita menipu pun. Kan? Yang ni tak nak kenyang, tak mana takat kenyang sehari 2 ya. Lepas tu tuan-tuan nak mati, tu nak jawab jenuh. Jadi saya cerita sikit yang kita kata tak berbaloi yang menipu ni tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Di mana kita kata tuan-tuan, ada satu kisah di mana dulu lah. Zaman di mana saya lupa dah, zaman di mana satu alim ulama ni dia kata macam mana? Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Saya lupa dah nabi apa kah, saya lupa dah kah cerita ni. Dia boleh cerita macam itulah, kita kata dia menghidupkan seorang yang mati. Apabila dia menghidupkan seorang mati, orang yang hidup ni tuan-tuan, kita pendekkan cerita lah, orang yang hidup ni berlari-lari dia pi memohon kemaafan balik. Dia memohon kemaafan balik. Bila dia hidup, dia memohon balik. Bila dia pergi nak mohon, dia cari tak ada dah. Sebab apa? Dia dah mati lama. Jadi waktu tu orang yang dia cari tu pun dah mati. Kan? Punca dia dah pasal apa tuan-tuan? Punca dia pasal di mana kita kata waktu tu, masa dia hidup. Okey, dia cerita lah. Dia cerita apa waktu dia kata yang dia nak cari sangat orang tu, yang dia nak minta maaf tu pasal apa. Dia kata masa dia hidup dulu ada satu kerja yang dia buat. Kerja dia apa tahu? Dia pergi menebas potong kayu. Bila kata dia potong kayu tuan-tuan, dia ambil upah potong kayu, upah saja tuan-tuan. Potong kayu, dia tanggung kayu bawa balik.
Masa dia tanggung kayu masak balik tu, perjalanan dia nak balik tanggung kayu tuan-tuan, ada cebisan sedikit kayu. Dia ambil cebisan sedikit kayu tu, dia buat congkir gigi tuan-tuan. Dia buat congkir gigi, lepas tu dia buang lah. Pada pandangan kita tuan-tuan, Allah tahu mana sangat buat tu. Tetapi ambil tanpa ambil orang punya tanpa kebenaran, siapa menipu lah kita kata. Di mana dia kata di dalam kubur dia kena siksa punya tu. Sebab itulah peluang di mana dia dapat hidup semula tu, dia nak cari balik orang tu. Nak cari balik, tak ada dah lah, semua dah mati habis. Dia cari balik, dia cari balik sampai ke orang kata cicit-cicit jumpa balik. Dia minta halai, kita kata. Oh, yang tu yang kita kata. Kalau kita kata kalau ikut pun Allah, tuan-tuan tanggung kayu tuan-tuan. Betul tak? Tanggung kayu. Memang kita tanggung kayu. Kalau ada sepihan kayu tu, ketakat kita ambil dah, nak colek gigi apa, nak colek apa pun boleh lah. Tak ada masalah. Pada pandangan kita kena kecil sangat. Tetapi tu dalam kubur tu nak jawab tuan-tuan, Allah, yang tu lah kita kata berbalik. Kalau kata saya menipu tuan-tuan dengan testimoni, saya suruh kawan-kawan tape, kata hantu lontek, kata Allah, tuan-tuan tak berbaloi. Mati esok kita kata tak berbaloi apa yang kita dapat tu. Dia kalau kita menipu ni juta-juta tuan-tuan, berbaloi lah juga kita nak kena hentam. Sebab apa? Dunia kita kenyang lama kita kata. Yang dia tak kenyang sehari dua, tak berbaloi kita kata. InsyaAllah apa yang kita kata tu semua ni, yang tuan-tuan tengok ni, yang ni adalah yang sebenar kita kata, insyaAllah, no? Jadi yang situ yang kita kata tuan, no? Mohon like, share dan share. Okey, terima kasih. Okey, jadi di situ mamu kebaikan jus Menawan Ketum ni adalah memudaratkan apa-apa. Sorry saya tanya sebab nak tahu. Okey, jadi Assalamualaikum Tuan Kari Syafiq, mamu kebaikan jus Menawan Ketum ni. Okey, dia di mana kita kata untuk nak memudaratkan, insya-Allah tidak ada. Sebab apa yang kita kata yang tidak ada? Sebab dia 100% buat daripada herba. Dia tidak sama sekali masukkan benda-benda pengawet ke, benda-benda kimia ke, tak ada. 100% herba. Jadi kita kata herba akar kayu dimasak, di mana kita kata dia cari untuk jadikan jadus ini 44 jenis herba. Saya kalau kata 44 herba, insya-Allah cukup 44 herba. Kalau saya kata buat herba tu contohlah tak payah banyak. Saya kata tengok saya habaq 44, tiba-tiba dia buat 43. Kurang satu sudah. Allah, besok saya nak jawab pun jenuh. Saya kata insya-Allah kita kata cukup 44 herba, di macam-macam herba lah dia masuk dalam tu. Dia jadi di mana kita kata untuk kesan sampingan nak jadi apa-apa ke tak ada. Setakat ni customer saya yang guna ni, alhamdulillah kita kata tak ada apa yang nak kesan ni, kita kata sebab dia herba, no? Jadi tak apa tuan, kalau tuan bertanya boleh, tiada masalah. Okey, jadi di situlah yang kita kata insya-Allah, di mana kita kata herba yang kita kata apabila meminum jus ni, fungsi dia di mana kita kata untuk nak menanggalkan getah tu. Dan insya-Allah di mana kita kata tuan pun boleh, yang mana Tuan Ahmad, no, Tuan Ahmad boleh nampak no, getah dia kalau getah keluar, Allah, satu yang kita kata oi ngeri lah, no. Yang tak sangka kita kata duduk dalam perut kita tu cukup padu lah kita kata. Itu yang matlamat kita nak keluarkan. Sebab tu yang kita kata pengambilan kita yang minum kalau kata melebihi daripada 3 tahun tuan-tuan, memerlukan lebih set. Sebab apa melebihkan ke set tu? Sebab kita kata untuk nak proses, nak keluarkan dia tu mengambil masa. Memang kena ambil masa. Sebab apa tahu? Sebab getah tu dah mula banyak. Getah tu dah mula banyak. Itu yang kita kata mengambil masa. Jadi di situ yang kita kata bagi para kakak, para ibu, para adik lah kita kata yang beli, kalau kata beli kepada adik, sekiranya adik dapat tahu kalau kakak beli, tolonglah minum. Sekiranya para ibu, sekiranya beli kepada anak, para anak, tolonglah minum. Tolonglah minum ikut aturan. Jadi di sini yang kita kata saya nak tunjuk sikit testimoni yang kita kata sebab apa? Yang kita kata di antaranya yang ni yang kita kata apa tuan-tuan, yang ni yang kita kata kakak dia membeli kepada adiknya. Kita nak tunjuk tuan-tuan, sebab tu yang kita nak pesan jugalah, no. Sebab apa kalau kakak beli ni kadang-kadang, alah kakku ni beli apa merepek ni, malas aku nak minum. Dia minum juga depan kak, tapi lepas keluar tu dia minum balik ketum, memang takkan berjaya. Ibu sama juga, ibu beli, alah mak aku ni beli apa pula dah ni kan. Minum juga depan ibu sebab nak jaga hati, tetapi bila keluar rumah dia minum balik ketum, takkan berjaya. Dia bila kita apa pun di atas kesungguhan kita kata tuan-tuan, no? Okey tuan-tuan, saya nak tunjuk satu lah. Apa pun kalau saya nak tunjuk, saya nak kenapa ni lah, nak tunjuk bukti. Okey tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok sini yang kita kata kakak beli kepada adik.
Kita nak kena tutup sikit lah, no. Okey, pada permulaannya daripada dia PM saya lah, no. Kita nak tunjuk biar daripada mula. Okey, salam cik, saya nak tanya jus, cik ada jual jus untuk ketum kan? Waalaikumsalam cik. Ya, okey, kita pun bagi apa semua tanya. Okey, kita pun tanya nak beli untuk adik saya berkesan dengan cik, saya nak stop dia. Saya nak dia stop dari minum dah. Okey, jadi kita insya-Allah kita dah start jadi macam ketagih sebab orang yang berkena dia sejak dia dari minum. Jadi di situ yang kita kata adik dia terkena lah. Tak apalah, kita pun sap. Okey, jadi situ dia berminat. Okey, kita habaq dia punya harga 130. Okey, jadi kita pun send bank bukti pembayaran apa semua. Okey, jadi di situ okey, kalau esok boleh dah ke hari ni apakah saya putih sebab saya nak sebab saya macam lewat je bank. Okey, dia pun nantilah dia kata okey saya bank alamat dan dia buat pembayaran, nampak dia bukti dah. Jadi di situ yang kita buat hantaran menggunakan JNT. Okey, jadi di situ dah apa semua. Yang ni yang kita kata okey, yang ni yang ni kita nak kena padam dulu. Bukan apa tuan-tuan, saya nak kena padam alamat, nanti tuan-tuan terbaca tak syok, saya tak mahu yang tu. Bukan kita nak buka aib orang, tidak tuan-tuan. Saya padam terus. Okey, jadi di situ dia buat pembayaran tuan-tuan. Nampak tu kita tunjuk semua. Okey, nama saya nampak tu, pembayaran daripada bank harga 130 zam, kita back balik. Tunjuk back apa semua. Okey, jadi di situ yang kita kata okey, nampak kita kata apa semua, lepas tu dah ada minum, jadi kita kata minum air mineral apa semua, minum apa semua, kita pun bagi tahu apa semua. Yang tu tuan-tuan mungkin tak tahulah siapa dia kan. Cuma kita nak tunjuk okey, kita pun buat penghantaran menggunakan JNT. Okey, barang pun dah sampai. Okey, 30 Januari, salam cik, jus dah sampai alhamdulillah. Okey, kejap ya. Okey, kalau cik call lepas maghrib boleh KZ, lepas tu kita akan call, kita akan bagi tahu lebih detail lah. Okey, kemarin saya dapat 6 liter je. Okey, dia yang air mineral yang kita sarankan untuk minum. Okey, ya cik nak tanya untuk jus ni kita dah bancuh kena simpanan peti ais macam tadi saya beritahu. Okey semua. Lepas tu kita akan call, kita akan apa semua sampailah lepas tu kita bertanya apa semua. Cik panggil dia Muhammad. Okey, so dia suruh kita call adik dia pula dan kita call semua. Okey, saya kena percepatkan, takut ni lah nak buat. Okey, sebab okey dah last sekali. Okey, bila kita dah bertanya dan seterusnya daripada satu di mana kita tengok sini. Okey, di mana Waalaikumsalam cik. Okey, maaf tahu saya kerja tadi. Okey, saya tak sempat nak transfer dekat lagi cik, lupa apa semua. Di mana dia kata dia nak buat penambahan satu lagi. Okey, insya-Allah di mana sampai dekat cik. Sebelum ni saya nak tanya betul ke JNT sekarang dah tengah problem. Yang ni yang baru-baru tadi lah. Okey, jadi dia buat penambahan sekali lagi. Okey, tadi lepas saya balik kerja pun saya ada tanya, cakap okey di mana kita kata okey itu yang dia nak buat penambahan sekali lagi. Penambahan untuk 2 set. Okey, jadi set pertama dah nampak kesan pengurangan, tapi penambahan yang kedua di mana kita kata dia nak pulihkan betul adik dah. Jadi di situlah yang di mana kita kata cerita. Yang ni sampel lah, kita kata pengakuan dia. Bukan kita nak mereka cerita. Tuan-tuan dah tengok dari segi pembayaran apa semua, dia start daripada PM saya. Okey, alhamdulillah saya tengok dia sekarang dah tak ambil dah. Okey, alhamdulillah saya tengok dia sekarang dah tak ambil tu. Rasa happy lah. Sebelum ni terkesan jugalah macam dulu duk minta, dia tak berhenti, dia pun tak tahu macam mana, sampai teriak minta cari ubat untuk dia stop. Okey, saya jumpa jus cik ni dari Facebook ke apa, saya just Google je. Okey, cara nak stop untuk sampai jumpa cik, dia Google saya lah. Okey, berkat bantuan cik juga sekarang dah banyak perubahan. Adik saya alhamdulillah, kalau cik ada cek adik saya, dia read jam, minta maaf dia kalau reply ni dia slow sikit. Yang tu yang kita tahu sebab kita bertanya juga. Okey, kalau nak diikutkan tu cik, jus ni memang sangat berkesan lah. Adik saya tak ada lah konsisten sangat. Kadang-kadang pagi dia terlepas juga, air mineral pun dia tak minum sangat sebanyak yang cik nasihatkan, sebab mungkin dia tengah biasakan diri lagi. Kadang dia mengeluh jugalah, cakap tak larat minum sampai kembung perut. Mungkin sebab sebelum ni dia jarang minum air masak. Tu pun dia dah start minum. Dia tak minum dah air tu sebab mak ayah saya memang hari-hari tanya dia. Yang tu yang kita kata bila pantau ni cantik lah. Okey, kalau tadi dia tak reply cik, okey, apa tu yang saya minta maaf lah bagi pihak dia. Sekarang dia busy sikit tengah renovate rumah. Tak apa-apa pun, terima kasih berbanyak dekat cik yang
Cik, susah nak jumpa orang yang menjual even jus sekalipun untuk mengikuti perkembangan ambil berat tentang customer hari-hari. Yang tu insyaAllah lah kita buat lah pelan-pelan. Okey. Kalau esok saya transfer dekat cik berapa ya? Okey. Yang tu yang kita kata lah. Jadi dia tu buat penipuan, dia buat penghantaran, kita buat penghantaran sekali lagi. Okey, jadi di situ dia buat pembelian di mana kita kata untuk kali yang kedua. Okey. Allah, okey. Okey, jadi di situ yang kita kata tuan-tuan, itulah yang kita kata bila satu-satu orang yang dah berjaya ni, bila kakak ni beli kepada adik, bila adik dah berjaya ni, satu benda yang cukup seronok lah kita kata. Okey. Assalamualaikum. Minum jus rokok pun boleh berhenti kalau nak. Betul tuan. Betul yang kita kata dalam proses apabila kita minum jus ni tuan-tuan. Bila kita minum jus ni, secara automatik dia akan potong keinginan untuk nak menghisap rokok. Dia bukan akan potong. Di mana kalau kita minum jus ni, kita hisap rokok akan jadi tawar. Kita hisap ni dia jadi tak sedap, kita kata tuan-tuan. Dia jadi sedap. Tapi bila dalam tak sedap tu sebenarnya kalau kata cantik, kalau kita ambil peluang tu, waktu tu dia akan bersilap-silap rezeki, boleh dapat package dengan berhenti rokok, dengan berhenti ketum. Boleh dapat package insya-Allah kita kata. Sebab apa dia tak sedap. Tapi bila tak sedap tu kalau kita pam balik, lama-lama dia main sedap balik lah. Tapi matlamat kita nak bagi berhenti dulu ketum. InsyaAllah kita kata Okey, Assalamualaikum Tuan Mat Karam Gula. Ya Tuan Mat Karam Gula. Bosku. Terima kasih Tuan. Lama dah tak masuk live saya ni Tuan. Perasaan saya. Hadir dengan Tuan malam ni. Terima kasih banyak-banyak lah. Kita kata okey, jadi berbalik yang kita kata cerita tadi. Yang itulah yang kita kadang-kadang kakak bila dia tengok adik kejayaan adik dia ni, dia jadi seronok. Sebab tu yang kita kata lah, apa-apapun kenalah kita kena konsisten pada minum, kena konsisten pada minum air mineral, kena yang kita kata dalam peringkat lah. Banyak yang kita kata customer yang tu juga menjadi satu kerugian pasal apa tuan-tuan? Di mana ada yang setengah yang kita kata minum daripada 4 bungkus, dia minum sehari 4 bungkus, lepas tu dia dapat pengurangan tinggal sebungkus ataupun setengah bungkus. Daripada setengah bungkus tuan-tuan, sebab apa tak? Dia pengambilan dia minum lebih daripada 3 tahun. Daripada 3 tahun itulah yang kita kata kemungkinan memerlukan kita kata 2 set. Sebab apa tahu? Sebab set pertama kita buat pengurangan. Mesti akan dapat. Bila kita buat pengurangan tuan-tuan, daripada kita minum 4 bungkus, 5 bungkus, tinggal setengah bungkus. Di situ dah nampak dah buah-buah kejayaan. Tetapi alangkah sayangnya apabila kita kata tak teruskan. Sebab tu lah yang kita kata kadang-kadang bagi customer, kalau kita kata kadang-kadang kita bukan nak ambil kesempatan tidur tuan-tuan. Tujuan dia adalah kita nak bagi berterusan getah. Sebab bila kita dah minum ni, bila kita start minum, getah yang membeku tu dia mula berkembang. Bila dah membeku dia banyak tau getah ni. Dia akan mula yang setengah yang kita kata getah yang degil, dia akan kembang. Dia kembang baru dia keluar. Dia kembang dia keluar. Di situ yang kita kata selagi kita tak berhenti, walaupun kita minum hanya setengah gelas saja, tetapi selagi mana kita tak berhenti, dia akan jadi naik balik. Sebab tu yang menjadi bahaya kita kata. Dia jadi bahaya. Sebab tu yang kita kata dalam proses ni tuan-tuan, macam mana pun selagi kita tak berhenti bahaya. Tetapi apabila kita dah berhenti, tak payah banyak. Kita tak minum tak payah lama, 3 hari sudah. Di situ dah menunjukkan yang kita dah berjaya tuan-tuan. Walaupun 3 hari kita tak minum, bukan kata 3 hari, 2 hari dah kita tak minum, di situ dah nampak dah kejayaan pada kita. Dia lain tuan-tuan. 2 hari tak minum, itu dah menampak kejayaan pada kita. Sebab tu yang kita kata walaupun tinggal setengah, banyak customer yang kita kata saya kata Tuan minta lah, dia kata bukan saya nak ambil kesempatan, di mana kita pun bagi dah penerangan awal-awal. Minum yang lebih daripada 3 tahun memerlukan kita kata 2 set, minum yang lebih daripada 7 tahun kemungkinan memerlukan 3 set. Sebab apa tak tahu? Sebab nak singkirkan getah tu, getah yang banyak dalam badan kita, mustahil dalam tempoh yang kita minum 5 tahun tuan-tuan boleh hilang dalam 7 hari, boleh bersih dalam 7 hari. Sedangkan getah ketum kalau kita tengok tuan-tuan yang tertumpahnya di dalam peti air, yang kita kata hanya belen saja yang tertumpah dalam peti air yang kita simpan yang tempat sayur tu tuan-tuan, yang belen tu dia saja pun kalau kita tengok lama-lama dia main hitam betul tuan-tuan, itu baru sebulan kita kata. Ini tu 5 tahun tuan-tuan, nak singkirkan dia mana boleh 7 hari. Yang kita nampak tu pun tuan-tuan, betul tak tuan-tuan? Saya boleh cerita sebab saya pun dulu peminum ketum. Kita tahu dulu kalau kata tumpah dalam tempat sayur ni, dia main, kita tengok nanti dia main ke hitam. Kita nak cuci ni punya susah betul tak tuan-tuan? Bumbu ayak ni nak kena tekan betul-betul itu baru keluar. Tu cara kita cuci, cara nampak kita kata tuan, tu pun kita nak kena tekan tu, yang hitam tu baru dia keluar. Orang perempuan tu cerita lah punya beban itu ya.
dia dia berbaik pasal apa tuan-tuan. Kadang-kadang sayur tu nanti kan, sayur nanti kita nanti dia terletak kat situ, dia lama-lama dia masuk tu, kadang-kadang sayur tu main nanti dia jadi pahit juga kita kata. Kita ada abang dah lah kata akak anak, kita kata memanglah sayur pahit, mana ada sayur makan sayur tu dah kena ketum kita kata. Sebab tu dia berasa pahit juga kita kata. Dia tuan-tuan. Jadi di situ yang kita kata, itulah yang kita kata bila kata yang sebulan pun tuan-tuan, yang hanya kita kata hanya ayat balance saja yang tertumpah tu pun kita kata susah nak cuci tuan-tuan. Bayangkan kalau 5 tahun, bukan kata balance sehari kita minum 3 bungkus, full 3 bungkus masuk dalam perut. Betul tuan-tuan? Full. Minum 5 bungkus full masuk dalam perut tuan-tuan. 5 tahun. Sebulan tadi pun payah nak cuci, 5 tahun tuan-tuan. Bayangkanlah macam mana nak cuci dia. Takkan boleh hilang 7 hari. Tapi kita kata kalau kita yang minum sebungkus tuan-tuan, insya-Allah 3 tahun, kita kata 5 tahun, atas kesungguhan yang tu yang kadang-kadang saya menjadi heran juga. Kalau kata yang tadi tu susah nak cuci, kadang-kadang 5 tahun tuan-tuan yang minum sebungkus, 1 set pun selesai. 1 set selesai. Macam mana dia cuci pun saya pun tak tahulah. Tu yang kita kata kuasa Allah, yang kita kata insya-Allah apabila kita berkendak, kita kata tu yang kita kata nak berhenti apa pun yang kita kata semua tu asbab. Asbab kita kata yang nak berhenti, kita kata yang nak berhenti tu adalah Allah. Kita kata jus ni kita kata asbab saja. Jusnya yang kita kata asbab saja, ikhtiar kita. InsyaAllah kita kata, tapi tu dah lah kita bersyukur sangat-sangat dengan kita kata untuk penawak kita ni, jus kita ni Allah izin. Jadi Allah izin untuk bagi orang yang kita kata yang nak bersungguh-sungguh tu boleh berjaya. InsyaAllah kita kata tuan-tuan. Jadi situlah padu tuan-tuan. Puas dengar InsyaAllah tuan-tuan, sekiranya kalau kata sekarang ni tuan-tuan tak mau berhenti pun tak apa lagi. Kita kata kita bukan nak paksa tuan-tuan berhenti. Benda ni tak boleh paksa. Kita kata kalau kata tuan-tuan tak mau berhenti lagi, cuma saya nak minta tolong 2 benda saya nak minta tolong. Pertama tuan-tuan, ambil dulu nombor telefon saya, simpan dulu dalam handphone. Set tu kita kata berhenti, bubuhlah nama apa pun, berhenti ketum. Abang berhenti ketum. Bubuhlah kalau yang muda. Kalau yang tua-tua kita kata bubuhlah kita ni, mat berhenti ketum. Bubuhlah pergi nama apa pun, tak mau tulis tu berhenti dulu. Kalau tak tulis berhenti, nanti cari dalam handphone pun tak jumpa. Tulis itu berhenti, nanti bila kita teringat nak berhenti, kita tip berhenti kat search berhenti, nanti dekat nama tu nanti dia keluar dah berhenti ketum. Dia ni dulu yang dia buatlah, yang aku simpan nombor dah. Waktu tu kita kata tuan-tuan dah simpan nombor saya. Bila dah sampai satu masa nak berhenti nanti, type nombor tu berhenti dan yang tuan save tadi buh nama saya berhenti ketum. Waktu tu tuan-tuan PM lah saya. Kita kata okey, Tuan Ahmad Albab, okey, supaya share tuan-tuan dapat memberi manfaat kepada orang yang memelihara Allah. Yang tu lah kalau kita nak cerita. Okey, saat-saat yang ni saya nak cerita sikit lah. Okey, yang tu yang pertama tadi, tuan-tuan bila kata tadi ambil nombor telefon saya simpan. Kalau tak mau berhenti lagi lah, ambil dulu nombor telefon saya simpan. Yang kedua, kita kata tadi yang pertama ambil nombor telefon simpan. Kalau kata yang kedua, kita kata kalau tuan-tuan tak mau berhenti lagi tuan-tuan, apa saya yang nak minta sangat tuan-tuan, tolonglah minum air mineral. Tak mau minum air mineral pun minumlah air kosong ataupun air masak tuan-tuan. Kalau kata tak mau berhenti, sekurang-kurangnya tuan-tuan, getah yang dia masuk dalam badan kita ni, dia tak berkumpul padu sangat. Cubalah kita kata kalau kita minumlah air ketum pun, kalau kita tak mau berhenti lagi, tapi tuan-tuan tolonglah minum air mineral supaya sekurang-kurangnya kita kata ada lah juga cover sikit daripada tak ada cover langsung. Minumlah air mineral, kita kata kalau tak mau berhenti, tak ada kalau kata apa nak minum janji air kosong. Cubalah minum air kosong dulu. Kalau kata tak mau berhenti lagi lah ni, minumlah air kosong sebanyak mungkin yang boleh. Kalau kata dia tak seronok lagi, kita kata tak apa, minum kita kata. Tapi tolonglah minum air mineral untuk diri tuan-tuan juga. Saya dah bagi tahu, sekurang-kurangnya apabila kita minum air mineral, air kosong ni, tak ada pun dia bagilah sedikit nitral, ataupun tak ada pun dia cuci juga sikit buah pinggang kita. Sebab apabila kita minum air Coca-Cola tuan, manis koroi, bila kita tak masuk air kosong ni tuan, bahaya. Sekurang-kurangnya habis-habis tak ada pun dia ada juga sedikit cuci pada buah pinggang kita. Kalau kata tak mau berhenti lah ni. Okey, jadi di situ yang kita supaya share tuan-tuan dapat memberi manfaat kepada orang lain yang memerlukan, insya-Allah kita kata tuan-tuan.
di mana kita kata atas jasa baik tuan-tuan lah yang tolong share ni. Kebanyakan orang yang PM saya, dia kata tak tahulah, saya tengok tuan buat live tadi lalu kat Facebook saya. Mungkin di atas jasa baik tuan-tuan yang tolong share ni, saya kata saya berterima kasih banyak-banyak lah. Tetapi insyaAllah tuan-tuan, atas kebaikan yang tuan-tuan buat ni pun, walaupun kita tak minum di atas kebaikan tuan-tuan share ni, dapat kepada orang yang nak cuba, dengan dia cuba tu tiba-tiba dia berhenti tuan-tuan, insyaAllah dengan dia berhenti tu pun tuan-tuan, kita kata dengan dia berhenti tuan-tuan, insyaAllah selama mana dia buat kebaikan, insyaAllah nanti Tuhan akan ambil kira. Kan? Sebab tu yang kita kata dengan kebaikan yang tuan-tuan buat ni, orang yang cuba berhenti dia, dengan dia berhenti tu, kita kata dia bagi duit kat mak dia ke, yang berkahwin, dia beli, dia dah berhenti dah ni, dia boleh beli macam-macam kat anak dia. Tak payah kata beli, kalau dia beli sekampit beras pun, kita kata insyaAllah setiap biji beras tu pun Tuhan nanti akan ambil kira. Sebab Tuhan kata dah, setiap sebesar zarah kebaikan Tuhan akan balas, dan sebesar zarah kejahat apa yang kita buat, yang kejahatan pun Tuhan akan balas. Yang tu yang kita kata, yang boleh kita cerita lah, yang tu yang kita seronok sangat tuan-tuan yang buat benda ni. InsyaAllah kita kata biar ramai yang dah berjaya dengan kejayaan orang ni tuan-tuan. Allah, saya kalau nak cerita tuan-tuan, baik isteri apabila beli kepada suami dia berjaya tuan-tuan. Allah ni bahagia orang ni tuan-tuan. Jimat dari segi duit, masa bukan apa tau, terus terang kita pun dulu kalau minum ketum, nanti kita habis masa tak mana tuan-tuan, kita habis masa ke port, kita habis masa ke markas, kita habis masa ke pondok. Dia akan berlaku macam tu tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dia nanti duduk khalid. Dia duduk khalid, nanti kita nanti duduk, nanti masa nanti dia akan tangkap masa tu ulur, dia duduk khalid. Mau ayak elok pula, gaya-gaya nak balik ni, hantarai tengok ayak elok ni. Sama-sama ayak lok bubuh-bubuh tuan-tuan, pam, dia pelekat rokok. Lepas sebatang tangkap suria pula, lagi jalan dia lah, prap, dia pecah, dia tangkap rokok daun pula. Lagi jalan dia. Memang kita kata sedap dia masuk. Sebab tu bila kita dah berhenti nanti tuan-tuan, dia akan masuk, nanti kita akan habis kepada keluarga lah. Bila habis kepada keluarga, yang tu yang kita kata insyaAllah, mulalah kita kata isteri pun seronok, kita kata insyaAllah dia adakan masa kita tu dah banyak dah balik dengan keluarga. Bukan masa tu kita habis dah, kita kata yang kita kata ke itulah, kita ke masa yang kita buang sajalah, kita kata rugilah, kita kata jadi di situlah kita kata insyaAllah tuan-tuan, yang kita kata kalau tuan-tuan tak mau berhenti sekarang lagi pun, dua benda lah tadi saya kata, ambil dulu nombor telefon saya, simpan, ataupun kita kata tuan-tuan tolonglah minum air mineral dengan banyak. Air kosong ke, air apa pun tak apalah, janji air sejuk lah, kita kata tolonglah minum banyak-banyak. Sebab apa, sekurang-kurangnya pun ada juga benda yang tolong cuci. Kalau tak minum banyak tuan-tuan, jam, kita kata. Sebab kita tuan-tuan pun dah tahulah, kita kata ketum ni kalau dia tak sakit tak apa, betul tak tuan-tuan. Tetapi kalau kita tuan-tuan perasan lah, kalau kita perasan ketum ni, kalau kata dia main sakit, sebab kita boleh cerita pada kawan-kawan saya yang kita kata kalau dia main tu terus, selalu yang kalau kita dengar membawa kematian. Betul tak tuan-tuan? Bukan kita nak menakutkan, sebab apa tahu dia, kalau kata dia, sebab tu yang setengah orang kata, alah aku minum 5 tahun tak ada apa, aku minum 7 tahun tak ada apa, aku minum 13 tahun tak ada apa. Tetapi kalau nasib kita tak baik tuan-tuan, bila kata dia berlaku di persekitaran tuan-tuan pun perasan, boleh tengok, kita kata kalau dia main, terus dia akan membawa kematian. Sebab apa tuan-tuan? Dia kalau berlaku kepada kerosakan organ kita, dia akan rosak terus. Dia akan attack organ-organ yang penting pada badan kita, di antaranya buah pinggang kita. Lepas tu dia akan main ke hati kita. Lepas tu dia bila kata darah pekat, dia main ke jantung kita. Sebab apa dia main jantung kita? Jantung, darah pekat, jantung ni duk paksa pam tau. Jantung kita mana ada rest 24 jam duk pam dengan keadaan darah kita yang pekat, dia duk pam. Kita tidur pun dia duk pam. Tak larat pam tuan-tuan, lama-lama dia sangkut lah, kita kata. Yang tu lah kita kata punca lah, kita kata tarak punca dia, kita kata insyaAllah apa pun kita kata tuan-tuan, insyaAllah jika tuan-tuan berasa ingin nak kita kata berhenti, macam kita kata Tuan Ahmad Albab ni, yang kita kata tuan-tuan di antara customer saya yang dah minum belasan tahun, sehari pengambilannya 3 ataupun 4 botol besar, bukan koroi kosong tuan-tuan. Kalau kata koroi 3 botol, dia akan jadi 5 botol pula, sampuk dengan Coca-Cola. Alhamdulillah boleh berhenti. Kalau tuan-tuan tak percaya, tadi tuan-tuan Ahmad pun dah bagi izin dah, kalau kata siapa yang tak percaya boleh PM dia, boleh bertanya dengan dia.
Kok lah saya kata tuan-tuan kata saya setting apa, tapi itulah berbalik kepada dia, insya-Allah saya tidak sama sekali akan menipu tuan-tuan. Kok saya setting apa tolong komen ke tak ada manfaat tuan-tuan, tak ada faedah. Memanglah kalau kita nak jadi kaya pun kata dunia esok mati esok kita nak tak berbaloi dengan kita nak jawab tu, kita kata tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan puas nak cakap orang. Jadi di situ yang kita kata insya-Allah bagi sesiapa yang kita kata nak berhenti lah, berasa kita kata nak berhenti tu, kadang-kadang kita tengok daripada anak kita kata yang minum, kalau dah tapi itulah kalau boleh bertanya dulu kepada mereka mau ke kata berhenti, sebab pentingnya apa dia, kesungguhan dia tu betul-betul mau. Kalau dia tak mau, tak jadi, kita kata dia tak jadi macam mana, depan kita dia minum, keluar jumpa kawan-kawan dia minum, dia tak jadi ya. Minum depan kita jus, jumpa kawan-kawan minum getuk, tak jadi. Yang tu satu lauk pun tak boleh berhenti, kita kata dia tak jadi. Dia mesti juga ada kesungguhan. Sebab tu yang kita kata kadang terus terang saya tuan-tuan, dia akan berlaku 3 peringkat. Peringkat pertama dia akan berlaku tak sakit, peringkat kedua dia akan berlaku sakit sedikit-sedikit, peringkat ketiga dia akan berlaku sakit sangat. Okey, jadi sebab tu yang kita kata bila peringkat yang ketiga tadi kalau sakit sangat, sebab tu kita tak bagi berhenti mengejut. Kita akan berhenti secara berperingkat. Berperingkat yang macam mana saya masukkan? Berperingkat selagi kita boleh tahan-tahan, tak boleh tahan, baru kita minum sedikit ketuk. Peringkat itulah yang kita kata. Sebab ada baru ni 2-3 minggu lepas customer saya seorang tuan-tuan, dia minum belasan tahun, dia nekat pada diri dia, dia kata dia tak mau dah minum ketuk. Lepas tu kakak dia PM saya. Kakak dia beli jus, dia bagi tahu kata adik dia dah sehari tak minum tetapi punya sakit teruk, dia kata. Lepas tu saya pun tanya kat adik dia apa semua, saya tanya dekat adik dia, bila saya tanya apa semua, saya kata puan, dalam proses macam ni bila belasan minum, saya tak sarankan dia berhenti terus. Mesti dia kena minum sedikit juga. Walaupun dah ambil jus saya, mesti kena dia minum sedikit ketum. Dia kata, lepas tu saya beritahu macam tu, dia kata tak mau. Adik dia memang nekat. Adik dia kata nak jadi apa jadi, dia kata dia tak mau. Dia kata dia nak lawan juga sungguh. Kali ni dia nak berhenti sungguh-sungguh. Walaupun dia dalam keadaan sakit sekarang. Saya kata tak boleh. Saya kata kesan yang dia tak pasal, memang hati dia tu nak lawan betul-betul, tetapi nanti badan dia tak boleh terima. Dan apa kesan yang boleh berlaku? Dia akan boleh berlakunya tarik. Saya kata tuan-tuan, sebab apa berlaku tarik? Kita paksa untuk diri kita lawan, memang hati kita lawan, tetapi badan kita tak boleh terima. Darah tu pekat, tak boleh pi. Bila kita duk tahan tengok, zap, dia akan berlaku tarik. Saya kata tak apa, dia kata tak, kalau macam tu dia kata dia tak apa, dia kata nak buat macam mana, dia kata tak boleh, adik dia tak mau, memang dia tak mau, dia kata dekat umur lupa, tak apa, saya kata try juga, bagi minum hari ketiga kot, hari ketiga malam tu dia telefon saya, dia kata tuan, dia kata adik dia berlaku tarik hari ni 3 kali. Saya kata dah kan, saya kata dah, bila belasan tahun ataupun 7-8 tahun yang minum lama tak boleh berhenti mengejut. Dia kata, dia telefon saya, dia kata adik dia berlaku tarik 3 kali. Jadi bila berlaku tarik 3 kali, dia berlaku pagi, tengah hari, petang. Dia kata kok dia telefon saya 3 kali tarik. Saya dah kata dah, memang tuan-tuan tak boleh, dia tak boleh berhenti mengejut. Bila berlaku tarik, saya kata kena bagi sikit, tapi dia kata adik dia tak mau. Tak apalah, saya kata kalau dia nak lawan juga, saya kata boleh, saya kata, tetapi mesti kena minum air mineral dengan banyak, dan mesti kena kerap bagi mandi, bagi badan sejuk. Cara mandi saya ceritalah, kata okay, bagi air mineral banyak minum. Cara mandi pula mesti basahkan daripada bawah dulu, buat lama dekat kaki bagi seminit, 2 minit, kat paha bagi 2 minit, 3 minit, naik kat pinggang bagi 3 minit, naik kat dada bagi 5 minit, 5 minit bagi lama, bagi panas itu keluar. Bila panas itu tang keluar, bila barulah naik tang kepala tu bagi lama 5 hingga ke 10 minit. Bila bagi lama 10 minit, nak bagi balik sejuk. Sebab bila dah bagi balik sejuk, dia maintain minum air mineral, alhamdulillah dengan izin Allah, lepas pada tu dia jadi, alhamdulillah kita kata bebas, dia tak berlaku dah tarik. Lepas tu dia telefon saya, dia kata nak buat penambahan lagi. Saya kata memang perlu, kita kata bukan saya nak ambil, kita perlu sebab nak singkirkan berterusan keluar. Bila kata set yang kedua dia dah berhenti tuan-tuan, dia dah sihat, dia dah cantik, dia pergi tempat-tempat ketum, dia lempang habis semua ayat ketum. Kawan-kawan naik heran, kawan-kawan terkejut, hang gila buat macam ni kan. Kawan pun marah lah, yang elok dia lempak kan. Dia kata berhenti buang dia jadi marah, dia kata lepas tu terus dia balik, dia kata tapi alhamdulillah dengan izin Allah berjaya.
Yang tu yang kita boleh cerita, kita kata tuan. Bila belasan tahun kita tak boleh berhenti mengejut. Okey tuan nampak, kalau macam tu tak ada ubat tuan, mati ke ubat dia? Yang itulah yang kita kata tuan-tuan. Betul kita kata. Bila sampai satu tahap, bila kita tak mau lawan tuan-tuan, bila kita duk berterusan juga, tak ada ubat lah kita kata. Yang tu yang kita kata, insyaAllah kita kata di atas kesungguhan. Kalau boleh, biar kita sebelum mati kita tu bebas kita. Yang tu yang kalau boleh lah, cubalah kita kata. InsyaAllah tuan-tuan, yang mana kita kata bersungguh di atas kesungguhan nak berhenti tu, insyaAllah kita akan bantu tuan-tuan. Kita akan cubalah bantu tuan-tuan, di atas kesungguhan. Yang tu yang kita kata pertama, yang tu di atas kesungguhan kita betul-betul mau. Bila kita berada di atas kesungguhan, insyaAllah yang sakit sedikit-sedikit tu kita boleh lawan. Sebab tu yang kita kata peringkat kita yang 2 tahun 3 tahun, insyaAllah 1 set. Kalau kata lebih pada 3 tahun, 2 set 3 set. 2 set apa, kalau kata lebih pada 3 tahun, kemungkinan 3 set. Kalau kata tuan-tuan nak cuba dulu, ambil dulu 1 set pun tak apa, pengurangan kita buat. Tapi kalau kata berasa dah ada modal dah, orang kata dah yakin, kita kata dengan peringkat yang kita kata yang minum 5 tahun, balas ambil terus, kita kata 2 set. Tak rugi ya tuan-tuan. 2 set, 1 set RM130, 2 set RM250. Dengan kita kata RM250, kalau pengambilan kita minum sehari RM20 tuan-tuan, sebulan RM600 sebulan tuan-tuan. InsyaAllah pembelanjaan kita untuk yang setengah bulan saja. Bulan seterusnya kita makan untung lah. Betul tak tuan? Tuan Ahmad Bak tu, betul tak lah ni, berasa tak ada duit, saya kata, betul tak? Bila dah berjaya yang sehari 3 botol, dengan beli jus hari tu 3 set, kita kata RM360, kita kata tuan, 3 set RM360, tuan berasa tak lah ni, berbaloi tak dengan kejayaan yang dapat, lah ni berbaloi tak kita kata duit tu yang kita kata. InsyaAllah kita kata sakit dia bukan main-main. Betul tuan-tuan. Assalamualaikum tuan Abadi. Sakit dia bukan main-main. Memang kita kata sakit ketum ni bukan main-main. Sebab tu yang kita kata berhenti secara berperingkat. Sebab apa yang kita kata sakit dia tu bukan main-main? Sebab dia melibatkan darah kita. Dia bila kita pengambilan kita melebihi daripada 3 tahun, secara automatik darah kita jadi pekat terus satu badan. Jadi bila kita sakit satu badan tu lah yang menyebabkan bila kita tak minum tu, dia akan tak boleh, darah kita jadi pekat, pergerakan darah kita tu tak lancar. Bila kata tak lancar tu, yang kita jadi sakit tu. Yang tu yang kita kata sakit ketum tu. Saya kata, saya kawan-kawan saya tuan, ada yang kita kata anggota kita kata tuan, dia bercerita, dia kata kalau tangkap orang yang isap fit, tangkap orang yang isap air, duduk dalam tu, boleh lagi lah yang isap air, nanti dia duduk kongkong dia lena. Yang kita kata isap air nanti dia melejah elok ingui. Tetapi kalau yang isap ketum, dia kata kalau kata lepas pada 6 jam yang heavy, kita tuan-tuan duduk lepas pada tu menjerit dia. Sebab apa menjerit? Sebab tak tahan tu dengan sakit. Tolonglah cik. Mailah bagi apa ni, tak boleh tahan tuan-tuan, menjerit. Kita kata punya sakit dia tu ketum, yang kita kata tu, yang tu yang dahsyat tu. Sebab dia melibatkan darah. Sebab tu yang kita kata bahaya bila darah kita jadi pekat ni, dia nanti macam-macam boleh berlaku pada kita. Betul tuan, memang sakit dia tu sungguh, kita kata, kita tak nafikan. Okey, tuan mak, betul sakit dia macam kerawat duri tarik atas kulit. Okey, tapi minum jus ibarat semut gigit je jus ni, insya-Allah kita kata memang sakit betul tak, saya kata tarik serupa tarik duri, serupa kita kata bila tarik duri rawat betul, dia tarik tu dia menyucuk. Sebab apa tu? Dia menyucuk sendiri sebab darah tak pergi. Bila darah tak pergi, dia sakit lah, dia menyucuk-nyucuk. Yang tu yang punca dah tu. Sebab tu yang kadang-kadang kita heran, bila duduk sakit-sakit tu, pasal apa kita minum ketum 10 minit, 15 minit boleh hilang terus sakit tu. Dia kadang-kadang rasa macam magic ni. Hang duk sakit teruk tadi, minum ketum 15 minit hilang terus. Sebab darah kita jalan balik, darah kita cair balik. Dia jalan okey ya, tak ada apa. Yang tu yang kita kata live kita mengharapkan yang tu. Live kita nak kena ada yang tu. Kan? Ini bukan duduk tang luar tuan-tuan, kalau bercakap macam ni rasa-rasa boleh bergaung. Dia saya ni duduk flat tuan-tuan. Rasa macam boleh bergaung lah ni bercakap ni. 12.40 tuan-tuan. Okey, tak kena tak leh tidur. Tekanan. Betul dia kata assalamualaikum tuan Muhammad Azim. Memang kita kata tak kena tak leh tidur. Tekanan. Memang dia akan berlaku 2 benda. Pertama, dia akan hilang selera makan. Kedua, dia akan sukar untuk nak tidur. Sebab apa dia berlaku macam tu? Puncanya sebab kita pertama, kita dah amalkan bertahun-tahun. Sebelum kita nak minum ketum, nanti kita buah ayak. Betul tak? Bila kita buah ayak, dandan kita jadi ada selera makan.
Tetapi bila kita tak minum, dia jadi kurang sebab kita dah biasa mengamalkan macam tu. Jadi di situ bila kita dah biasa mengamal, dia jadi macam kita kata sistem auto dalam badan kita. Serupa juga macam kita kata bulan puasa. Okey, minggu pertama kita puasa tu pukul 12, pukul 1 mesti perut bunyi. Sebab apa tahu dah biasa time tu perut kita makan. Bila pukul 12, pukul 1 berat lagi dia bunyi. Pasal apa? Kita dah biasa dah 11 bulan kita makan. Main bulan puasa seminggu, minggu pertama perut kita tak tahu lagi dah 11 bulan duk jalan. Jadi bila perut tengah hari dia mesti bunyi. Walaupun kita berpuasa kita ni, tapi lepas pada seminggu tu dia jadi okey balik dah. Dia jadi perut tak bunyi. Sebab apa tahu? Dia macam sistem auto kita kata. Sama juga dia kata kita tadi yang selera makan tadi, kita dah biasa dah. Sebelum kita nak makan, kita nanti minum ketum. Bila kita minum ketum baru buka selera. Tetapi bila kita dalam proses ni, bila kita tak makan tuan-tuan, tak minum ketum, mesti automatik kita dia apa tahu badan kita duk tunggu ni bila nak masuk ketum ni, bila nak masuk ketum. Jadi tertutup selera tu. Dia tertutup selera sebab tak masuk ketum. Sebab tu dia jadi tak boleh nak makan ni, dia kata tak boleh pergi. Tapi insyaAllah seminggu ataupun seminggu lebih saja. Lepas pada tu jangan risau. Kebanyakan customer saya dia jadi macam mana, lepas makan dia nak makan, lepas makan dia nak makan. Yang kecil pun dah bersih, yang bersih lagi bersih. Naik takut balik kan. Orang perempuan ni jadi dia lenguh tangan-tangan duduk kerja nak masuk, dia nanti lepas makan nak makan. InsyaAllah dia akan jadi macam tu. Tara kita kata nak boleh. Itu yang pertama dari segi makan. Yang kedua pula tadi dari segi tidur. Pasal apa dia tangkap tidur? Pasal kita mengamalkan sebelum kita nak tidur, nanti kita buh ketum. Jadi bila kita nak tidur, sebelum kita nak tidur kita minum ketum. Jadi bila kita dah buat macam tu bertahun-tahun, jadi kita bila kita nak tidur, bila tak masuk ketum, badan kita duk tunggu ni, mana ni ketum, mana ni ketum. Dia akan tangkap untuk tak boleh tidur. Sama juga kita kata tuan-tuan, benda tu akan berlaku seminggu, 2 minggu saja kita kata tuan. Kadang-kadang sat saja. Kadang-kadang ada yang mudah kita kata. Bila kita berlaku macam tu kita kata sat saja tuan-tuan. Lepas tu bila kita dah main nombor tuan-tuan, insya-Allah biar kita susah seminggu 2 minggu lah kita kata tuan-tuan, daripada nanti bila kita sampai satu dapat penyakit yang ketika yang bahaya, contohnya rosak buah pinggang, yang minum koroi kita kata dapat kencing manis potong kaki tu, yang kita nak kena sakit teruk berapa lama tu, yang kita nak hadap sampai bila-bila tu macam mana tuan-tuan. Biar kita sakit sedikit sedesak saja untuk diri kita. Lepas tu kita kata insya-Allah bila kita dah berjaya, insya-Allah kita kata tak ada masalah dah semua tu. Sebab tu yang kita selalu yang kita kata saran peringkat pertama bila kita jadi macam tu, bila kita tak tangkap tidur, waktu itulah kita kata ambil sedikit ketum untuk beda nak tidur saja. Selalunya bagi saya sarankanlah, kalau kata macam yang cuti 2 hari contohnya, dia cuti 1 Ahad kita akan sarankan minum bila tahu malam Jumaat tu. Sebab apa kita sarankan minum malam Jumaat? Bila malam Jumaat ni just untuk nak rasa dulu, sebab pagi Jumaat kita nak jalan dah. Bila malam Jumaat kita minum, kita dah tahu okey jar rasa jus macam mana, rasa minyak macam mana. Jadi bila kita mai pagi-pagi ni kita minum, kita dah tahu rasa dia macam ni. Kalau kita tak rasa malam tu, jadi pagi ni kita minum, nanti dia jadi terkejut. Waktu tu dia akan nak tangkap, nak termuntah kita kata, sebab kita tak tahu rasa dah. Jadi bila kita dah rasa dah malam contohnya, sebab saya kata jalan macam tu hari Khamis, hari Jumaat tu kita kerja lagi macam biasa, tapi kita dah mula start dah rawatan. Selalunya hari pertama ni bila kita minum jus ni, badan kita ni tak tahu lagi. Badan kita ni tak tahu lagi, tak masuk ketum ni, dia tak tahu lagi. Jadi dia tak tahu lagi. Steady tu kan. Sebab tu yang banyak kan customer saya hari pertama, lama tuan saya minum steady lah tuan. Saya kata relax nanti. Saya kata tu hari kedua saya kata. Hari kedua dia jadi. Saya kata hari kedua tu baru kita buat pengurangan kita kata. Jadi hari pertama badan kita tak tahu, tapi mesti kena minum hari pertama. Sebab kalau kita minum hari Sabtu, hari pertama kita tu, dia mai hari kedua pula dia rasa tu. Jadi hari kedua hari Ahad rugi lah. Kita nak masa hari Jumaat tu. Hari Jumaat tu dia dah mula start minum. Hari Sabtu tu dia berasa, bila kita ada berasa kita cuti waktu tu. Sebab tu kalau boleh paling cantik tuan-tuan, ambil cuti sehari. Hari apa? Hari Isnin. Ambil cuti sehari lagi, bermaksud Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Jumaat kita minum, badan tak tahu lagi, dia steady lagi. Hari Sabtu dia berasa dah. Bila dia berasa dah macam tu, tak apa, kita tak ada tekanan. Sebab apa-apa kita cuti. Hari Sabtu kita cuti, hari Ahad kita cuti, hari Isnin kita ambil lah sehari cuti. Untuk apa tahu? Untuk nak rawat diri kita ni, untuk nak berubat. Orang kata bahasa mudah faham, kita nak berubat diri kita, ambil sehari lagi cuti. Bermaksud di situ 3 hari kita cuti tuan-tuan. InsyaAllah 3 hari tu pun kalau kata yang 2-3 tahun ni kita kata lah selesai lah kita kata. InsyaAllah lah, apa-apa kita kata, bukanlah kita kata insyaAllah, dengan izin Allah kita kata boleh selesai.
no? Tapi yang minum lama pun cantik kita buat peraturan macam tu. Yalah, kita nak berubat diri kita, tuan-tuan. Itulah macam saya kata tadi, biar kita sakit saat saja daripada nanti kita nak sakit kemudian hari, sakit yang kita kata tak boleh berubat dah. Apa dia, tuan-tuan, kalau kena kencing manis potong kaki, mana boleh berubat dah. Apa dia, tuan-tuan, kalau kata rosak berlaku buah pinggang, kita kata, tuan-tuan, sebab tu yang kita tengok orang bila kata rosak buah pinggang, dia akan pergi gigit satu buah pinggang. Bila kata rosak dua-dua pinggang, nikmat yang pertama akan hilang. Apa dia, tuan-tuan, tak boleh kencing seumur hidup. Bila rosak buah pinggang, tuan-tuan, tak boleh kencing seumur hidup, di mana dia akan kena buat dialisis, penyucian darah seminggu 3 kali. Sebab tu yang kita kata dialisis di sini, kalau ke tempat saya ni ada banyak tempat, dan di situ yang kita kata untuk dialisis ni dia ada percuma. Sebab apa percuma? Bila kita dah biasa mencarum, kita kata soksu, bila kita dah mencarum soksu, di situ soksu dah ada bagi, kita kata bagi, orang kata apa, insurans lah, kita kata mudah-mudahan dia akan bantu. Siapa yang dah biasa mencarum soksu, kalau kena penyakit dialisis, dia ada percuma untuk soksu, kita kata yang dia akan cover untuk kita punya tu, kalau kita biasa mencarum. Jadi kalau kita kerja ni automatik ada lah, tuan-tuan. Sebab tu yang kita, kalau boleh kita jangan gunalah percuma tu. Tak guna, kita kata nak buat, biar percuma tu bagi ke orang lain. Janji kita mau jangan tak guna. Percuma kalau kita guna, bahaya balik. Biar percuma tu kita tak guna. Sebab apa? Kalau tak guna bermaksud kita sihat lah. Yang tu kita mau, kita kata, tuan-tuan, InsyaAllah, tuan-tuan, untuk diri kita juga, tuan-tuan, no? Okey. Assalamualaikum. Okey, Muhammad, mohon share ke grup-grup tuan-tuan yang lain supaya dapat memberi manfaat kepada orang lain yang memerlukan bajet untuk berhenti. InsyaAllah, kita kata, yang bersungguh, yang nak, InsyaAllah, tuan-tuan, bolehlah PM saya di talian 0174201149. Allah, tuan-tuan, sedap-sedap nak main ke pukul 1 tuan-tuan. Mocun sekali pun dia buat tak cucuh. Memang tak ada mocun tu ni, tuan-tuan. Modai, bukan kata modai tu dah, tapi mocun kok tak boleh masuk ke apa, kita tak tahu lah kan. Tak ada mocun dah. Tidak, tuan-tuan, kalau kata musim raya, kita kata, tuan-tuan, macam saya tunjuk semalam, dia bertalu, kadang-kadang 3-4 hari tak boleh tidur. Dia bagi pum, tak boleh tidur, kita kata. Okey, tuan-tuan, Jadi saya pun, Allah, saya nak minta kita nak beransok boleh kot, tuan-tuan, nak main pukul 1 sebab dia duduk dalam luar. Risau juga kita kan, duduk dalam luar, dia bergaung, kita bercakap ni takut orang nanti kan. Bukan luar mana, luar rumah saja, tuan. Rumah situ ni dah keluar pintu saja, depan koridor, kita kata. Okey, tuan-tuan, jadi sebelum saya nak beransok lah, kita kata bahasa utara kita nak beransok, bahasa ni kita kata saya nak minta diri lah, tuan-tuan. Saya nak mohon, kita kata keluar, sebelum saya nak mohon undur diri, tuan-tuan, terlebih dahulu saya ingin memohon kemaafan sekiranya adalah salah cakap saya ni, yang bahasa utara mudah-mudahan kita kata orang terasa, yang menyinggung mana-mana pihak perasaan bercakap saya ni lah. Kalaulah berlaku sedemikian, tuan-tuan, saya memohon kemaafan, tuan-tuan. Manalah nak tahu kot saya bercakap ni ada yang terasa ke. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah, tuan-tuan, sekiranya berlaku macam tu. InsyaAllah kita kata bercakap saya ni bukan nak mempersendakan siapa-siapa, tidak sama sekali, tuan-tuan. Bercakap saya ni adalah untuk nak bantu, InsyaAllah, kepada siapa yang mau. Tuan Ahmad yang bersepeda kata Tuan Ahmad macam tu yang kita kata nak bantu bagi orang Jawa. InsyaAllah bila kita bantu ni kepuasan bagi saya, seronok kita kata, tuan-tuan. InsyaAllah bagi siapa yang kita kata tu, insyaAllah tapi itulah kalau kata ada salah silap saya bercakap, saya menyinggung mana pihak perasaan siapa, saya mohon maaf. Dan atas kita kata mintalah atas jasa baik juga, tuan-tuan, yang mana kita yang masih belum follow ataupun like page saya, mintalah atas jasa baik, tuan-tuan, follow ataupun like page saya, InsyaAllah, tuan-tuan. Okey, Tuan Ahmad, di mana kita kata saya bukan promote, saya bukan penjual, saya adalah pengguna. Alhamdulillah dengan izin Allah berjaya atas bantuan tuan penjual. Jadi siapa-siapa yang berjaya yang ingin berkongsi pengalaman, saya menggunakan jus, bolehlah PM. Nampak tu, tuan-tuan. Okey, dan PM saya, insyaAllah saya kongsikan dengan hati yang ikhlas untuk bantu tuan-tuan, insyaAllah dengan izin Allah dan kehendak dari kita. Betul, tuan. Ibarat siapa yang kita kata yang kot lah rasa nak tahu macam mana perjalanan yang kata berhenti rasa dia, tuan-tuan boleh PM. Tuan-tuan boleh PM tuan kita kata Tuan Muhammad Arbab ni, insyaAllah dia boleh cerita macam mana kita kata lalu yang kita kata tu, insyaAllah, tuan-tuan. Yang tu yang kita, insyaAllah, terima kasihlah tuan di atas tuan yang sudi bantu saya tulis kertas macam ni, kita kata kejayaan tuan pun kita kata berbesar hati. Sebab apa, kadang-kadang memang bagi customer saya kata
kejayaan tuan, kalau tuan nak share pun tak apa, tapi kalau tak mau share pun tak apa. Sebab kita kata kadang-kadang takutlah nanti kok rakan-rakan Facebook tahu kata dulu hang minum ketum. Tapi kalau kata macam Tuan Albert ni, ialah kadang-kadang dia bukanlah kita kata satu kepuasan, bila satu kejayaan kita kata nak juga, apa tujuan dia, nak juga orang lain pun berjaya macam kita yang kita kata yang dah berjaya. Yang tu yang kita kata insyaAllah semoga dengan kebaikan tuan, semoga dengan keikhlasan tuan ni yang nak bantu saya ni lah, yang sudi tulis komen macam ni, insyaAllah saya doakan semoga tuan kita kata dimurahkan rezeki selalu, dan kita kata mendapatkan kesihatan baik tuan dan keluarga tuan. InsyaAllah tuan, terima kasih banyak-banyak lah tolong share macam ni kat saya no tuan. Allah, yang tu lah saya harap kita kata dengan kebaikan tuan ni, insyaAllah saya doakan semoga Allah sajalah dapat balas baik jasa tuan ni, insyaAllah tuan. Okey, jadi di situ tuan-tuan saya ingin memohon dirilah memohon undur diri sekali lagi jugalah saya memohon kemaafan lah kalau ada salah silap daripada saya, di mana kita kata yang ingin bebas kita kata daripada ketagihan ni, insyaAllah bolehlah PM saya di talian 0174201149. Okey tuan, tuan Muhammad Abab, Allah terima kasih tuan sudi malam ni kita kata full terus lah tuan cerita. Terima kasih tuan, terima kasih tuan. InsyaAllah kita kata dengan kebaikan tuan ni akan bertambah lagi orang yang kita kata ingin berjaya juga seperti tuan, insyaAllah tuan. Okey tuan-tuan, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh tuan-tuan. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan. Assalamualaikum. Terima kasih.